Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, seperti biasa, okey, pada setiap hari Ahad, okey, jam 3 kita akan bersama dengan Kesatuan Rugby Johor membawakan panel-panel yang hebat, okey, di dalam sukan rugby. Setiap minggu kita akan berkongsi ilmu, okey, berkongsi pandangan berkenaan sukan rugby di Malaysia. Cuma hari ini kita akan bersama dua orang panel yang hebat, okey, yang sangat berpengalaman sebagai match official. Kalau orang kampung saya panggil referee, kan. Tapi dekat sini kita panggil match official di dalam rugby. Okey, panel kita yang pertama pada hari ini, okey, iaitu Cikgu Abdul Hamid bin Muhammad Saoh, okey, yang merupakan match official educator World Rugby. Okey, sangat berpengalaman. Kejap lagi kita tengok, okey, pengalaman-pengalaman beliau. Okey, panel yang kedua, panel yang seterusnya, Encik Muhammad Hafiz bin Abdullah, Director of Match Official Johor Rugby Union. Sebelum itu, Persatuan Rugby Negeri Johor ingin merakamkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan juga okey, di atas kesudian dua orang panel ini yang sudi, okey, untuk berkongsi pengalaman, okey, dan juga bagaimana, okey, pelibatan mereka sebagai match official di dalam sukan rugby. Okay, sebelum itu kita tengok latar belakang panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama, okey, Encik Saudara Hafiz bin Abdullah, okey, berasal daripada Senai Johor, okey, seorang ahli perniagaan, okey, mula bermain rugby di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Jitra, ataupun orang panggil ni Jenan kalau tak silap saya. Okey, Majlis Sekolah Kedah bermain pada tahun 1997 sehingga 1999 dan juga Premier School pada tahun 1999. Okey, sebagai seorang pengadil bermula di Johor pada tahun 2011 dan pelibatan di peringkat kebangsaan pada tahun 2014 sehingga 2018. Okey, berbagai-bagai kejohanan tempatan yang telah beliau sertai ataupun beliau kendalikan. Okey, antaranya semua kejohanan tempatan di Johor, okey, 7 sebelah kebangsaan, Piala Agong, Pemberatan, okey, jemputan negeri, Sukma dan Maksak, dan juga di peringkat antarabangsa beliau juga pernah terlibat, okey, di dalam ARFU bawah 19 tahun 7 sebelah di Dubai Sevens, okey, Sukan C dan juga kejohanan-kejohanan jemputan luar negara. Kalau tak silap saya, antara kejohanan jemputan luar negara adalah kejohanan di Singapura dan juga kejohanan di Bali. Okey. Dan kita punya panel yang kedua. Ini memang tidak asing. Okey. Orang panggil Cikgu Hamid. Beliau bukanlah seorang guru, tetapi adalah cikgu yang kalau kita jumpa kat Roblox, cikgu, kan. Okey, beliau merupakan anggota PDRM, Polis Diraja Malaysia. Okey, Cikgu Abdul Hamid bin Muhammad Saoh, okey, berasal daripada Maharan, Pahang. Okey, Sub Inspector. Mula bermain rugby di Sekolah Menengah Alor Akar Kuantan, Pahang. Okey, sebagai pemain, okey, mewakili pasukan MSSM Pahang dari tahun 1985 dan 86, mewakili Negeri Pahang. Okey, tahun 87, 88 mewakili pasukan PDRM tahun 89, 2000 dan peringkat kebangsaan daripada tahun 1993 hingga tahun 2000. Beliau juga adalah pemain yang terlibat dengan pasukan Jaya 98 iaitu Sukom 1998. Bukan kaleng-kaleng orang cakap ni. Ini memang sangat-sangat hebat. Okey, antara tournament-tournament yang pernah beliau sertai antaranya 3 penjuru, Singapore, Malaysia, Thailand. Okey, Asia Rugby Football Union, ARFU 15 sebelah, World Rugby 7 Series, okey, Dwi tahunan Royal Thai Police dan Royal Malaysia Police dari tahun 1990 hingga tahun 2005 dan juga Sukan Commonwealth, okey, pada tahun 1998. Okey, beliau juga merupakan seorang jurulatih untuk pasukan PDRM tahun 2000 sehingga 2010, hampir 10 tahun, dan juga pasukan kebangsaan, okey, pasukan Bunga Raya 15 dan 7 side daripada tahun 2000 hingga 2005. Sebagai pengadil,
pemain pernah, pengadil pun pernah, okey, jurulatih pun pernah. So memang orang cakap kalau di atas padang ni you tak boleh cong kat mana-mana lah. Semua angle dia tahu. Okey, sebagai pengadil dari tahun 1997, okey, asas bersama semua pemain Commonwealth 1998 untuk lisens, okey, dan pada tahun 1999 dan hingga 2003 amatur bersama Kesatuan Pengadil Malaysia, 2004 hingga 2015 okey, panel pengadil kebangsaan, dan 2005 hingga 2010 merupakan panel match official untuk ARFU. Okey, semua kejohanan-kejohanan tempatan, 17 kebangsaan, Pilihan Agung, Keberatan dan semua jemputan negeri beliau pernah melibatkan diri. Okey, di peringkat antarabangsa, perlawanan-perlawanan yang pernah diadili antaranya ARFU bawah 19 tahun, ARFU bawah 19 tahun 7 sebelah, Dubai Sevens, World 7 Series di Taiwan, okey, ARFU Tournament Division 1, Division 2, Division 3, Sukan Commonwealth di India, Sukan Asia di China dan Women ARFU di Kazakhstan. Okey, sebagai World Rugby Educator untuk match official, okey, beliau merupakan educator daripada tahun 2008 sehingga hari ini dan juga beliau adalah CMO ataupun coach match official dari tahun 2015 sehingga hari ini. Sikit orang cakap panjang tu dia punya, orang cakap apa? Dia punya nak menerangkan berkenaan Cikgu Hamid ni, kan. Okey, jadi cikgu, terima kasih di atas kesudian cikgu untuk hadir pada hari ini. Jadi untuk awal ni kita akan bersama dengan Cikgu Hamid. Boleh saya panggil Cikgu Hamid tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah kan. Okey. Jadi cikgu, boleh tak cikgu ceritakan sikit, okey, maksudnya bermulanya bukan career match official, maksudnya latar belakang cikgu okey dalam sukan rugby itu sendiri dan bagaimana okey cikgu mencorakkan dia dan apa perbezaan rugby dulu match official dulu dengan match official sekarang. Kan. Maksudnya perjalanan rentetan sebab cikgu antara orang yang antara orang lama lah dalam match official. Silakan cikgu. Terima kasih Kila, sahabat saya. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Johor Rugby Union di atas kesudian bersama saya untuk saya berkongsi pengalaman saya daripada pemain, jadi jurulatih dan turun kepada pengadil. Sedikit latar belakang pelibatan saya dalam sukan rugby. Saya bermula di sekolah menengah Al-Waqar, iaitu cikgu saya yang pertama, iaitu Cikgu Palahuddin, telah membawa kami untuk memperkenalkan rugby. So daripada situ saya start bermain rugby daripada tahun 85-86. Antara kejohanan yang pertama saya bermain di kejohanan Milo di Kelab Sultan Selamat, itu Dataran Merdeka sekarang, Gila. Dulu situlah. Setiap tahun Piala Milo dimain di situ. Karier saya bermula di situ. Bila saya tamat saja tingkatan 5, saya bermain dengan Negeri Pahang. Itu saya bekerja dengan Majlis Perbendaharaan Kuantan dan bermain dengan negeri lah. Kemudian saya telah apply untuk masuk polis pada tahun 89. So daripada tahun 89 saya lebih kepada latihan dahulu. Lepas habis itu saya sambung pula bermain dengan BDRM, yang di mana ketika itu saya bermain di bawah dua jurulatih yang saya tidak akan lupa, iaitu Allahyarham Tuan Badaruddin dan juga Allahyarham Datuk Seri Ghaffar Rajab yang baru saja meninggal lah. Dua insan ni yang berjaya membawa saya menjadi pemain rugby yang baiklah, dan terima kasih kepada kedua arwah tu lah. Kemudian bila di PDRM saya berjaya berada dalam kelompok ketika itu pemain-pemain yang hebat. Kita duduk di belakang takbir tapi tetap mencuba bersaing. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk bermain dengan pasukan PDRM daripada tahun 90 hinggalah saya berhenti di 2010 sebagai pemain lah. Dan juga ketika itu disebabkan dengan ada tim yang dan juga pemain yang baik, so kita bergerak bersama mereka dan saya diberi peluang pada tahun 93 untuk bersama squad under 23. So training dan berjaya dipilih. So bermula di situlah karier saya bersama pasukan kebangsaan. Dan tahun 96 saya dipilih untuk pergi World 7 Series di Dubai. Itu first 7 saya bermain lah. Dan turutan daripada itu 15-7 lah. Antara kejohanan yang besar, 3 penjuru yang besar lah, lawan Thailand, lawan Singapura, Piala Citizen saya tengok saya, dan Piala Wijarah, saya tengok nama piala tu. Tapi saya bermain lah. Sehingga tahun 2000, last kali saya 7, Hong Kong 7 saya bermain tahun 2000 lah.
di 07. Kemudian karier saya berubah daripada pemain menjadi jurulatih. So jurulatih pilihan dahulu. Kemudian saya dipanggil, diberi peluang untuk jadi pembantu jurulatih kepada beberapa jurulatih lah, dengan Pak Hitam paling lama dengan saya, Pak Hitam lah. So my best friend lah. Banyak saya belajar dengan Pak Hitam segi coaching bagaimana, dan juga Cikgu Sapi juga dari jurulatih sampai 2005. So selepas 2005 itu sebelum tu saya dah bermula aktif. Bermula aktif dengan pengadil. Saya bermula aktif mengadil pada 2005. Saya dah mula terlibat dengan pengadil kebangsaan dan dapat 2-3 tournament yang besar. Nanti saya ceritakan betapa sukar untuk masuk kelompok yang ketika itu ada top gun yang hebat pengadil ya. Betul, kita budak baru nak masuk rumah orang lama susah. Kena bagi salam, kena banyak cara lah. Tapi saya akan cerita. Kemudian saya terlibat dengan pengadil 2005 dengan kebangsaan. Kemudian saya dipanggil, diberi peluang masa itu oleh IRB ketika itu, Jared Gallagher bersama Mediam Kasselin dan juga kita punya Mediam Cikgu Maniam yang mencipta satu fenomena yang mana membentuk pengadil rugby Asia. So, saya terpilih dalam grup tersebut dengan sahabat baik saya, itu Cikgu Fendi lah. So, peluang itu saya menggunakan sebaik yang mungkin hinggalah saya selesai tugas saya sebagai pengadil ARPU pada last kejohanan Sukan Asia di Guangzhou di China. Itulah tugas saya. So 2010 saya hantar surat untuk meletakkan jawatan sebagai pengadil ARPU. Nanti saya ceritakan kenapa sebab dia. Okey. Saya tertarik dengan soalan sahabat saya gila. Apa beza pengadil dahulu dengan pengadil sekarang? Okey, untuk dulu the top gun referee ni menjaga kualiti dia. Kualiti sebagai pengadil, sebagai apa, so dia punya terms kan, jangan buat silap. Bila buat silap, habis peluang. Jadi kita nak masuk payahlah. Sebab dia orang ni cuba memberi yang terbaik, bukan nak jadi terbaik. Always, every game, dia improve. Every game dia improve. So daripada situ saya belajar lah. Cikgu Sapri, Pak Wan, Abang Zulmanan, sahabat saya, JJ. Ada lagi senior, Siva ketika itu. Bukan Siva sekarang, Cik Siva sekarang lain lah. Siva dulu. The only word yang saya suka Cikgu Siva, lontaran tidak lurus, scrub. Dia tidak pakai line up, nak ball not straight. Dia punya lontaran ke dalam tidak lurus. How the value dia jaga tu. Itu yang kita suka tengok tu. So that macam Pak Wan dengan ketegasan dia, dengan Cikgu Sapri, dengan quickness, dengan agensi, dengan Cik Zul, dengan nak tanya pun tak boleh. Maksudnya bukan tanya tu, because they try to be excellent dalam manage the game. Dia sudah nak tanya pun jawapan dah tahu dah. Tidak bagi dah. Dengan JJ all the way ada run back end, banyaklah sahabat-sahabat dia lain. So maknanya peluang di dulu tu kita kena fight betul-betul. Kena fight betul. Segi knowledge, segi experience, segi fitness, so kita kena. So apa yang saya buat planning untuk saya ketika itu pada tahun 2000 tu almarhum lah. Saya buat habis pemain 2000. So alhamdulillah saya berada dalam kelompok 13 lah, Big 10. Jadi itulah senjata kita. Senjata kita lah fitness. So fitness. So experience kita tak ada, tapi fitness kita ada. Tapi daripada situ juga kita kena belajar to be respect the senior and then ambil ilmu daripada mereka. Diorang tak takut, cuma kita takut nak jumpa orang hotel-hotel. Zaman dulu berbeza, garang kan. Tapi kita kena berani jumpa untuk dapat input. Contohnya, kalau kita tiup dari TV, kita minta izin dengan dia, tengokkan diri kita. And dia bagi feedback. So every day kita take note lah. Sebab to be improved lah. Setiap game mesti ada perubahan. Itu saja dia punya tu. Sekarang berbeza. Sekarang semua game akan dinyatakan dalam Facebook. So referee tu tak sempat nak counter. CMO tak hantar report, Facebook dah keluar report. Tapi itu yang kita kena terima. Sebab kita tidak boleh lari daripada kemajuan semasa. So sebagai referee tu kena pandai jangan segi mental preparation lah. Walaupun Facebook kata macam tu, tapi view ketika itu dia nampak, and then they have right to see apa yang dia nampak lah bagi saya. So berbeza. Sekarang ni semua orang cerita sains. Cuma tu sains. Kenapa referee tak fit, berapa lambat. So kita kena bekerja dengan sains.
Sekarang kena ada sport science, sport apa, sport pemakanan, kena ada planning, kena ada presentation kita, kena ada semua ada. So kita kena masukkan zaman sekarang ni lah. Zaman dulu kita based on keupayaan kita dan kita punya relationship. Sekarang orang nak fakta evidence. So Rapi kata tak betul, dia pusing 6 kali gambar tu dia boleh pusing lagi. Menyatakan Rapi itu tak betul. Ketika itu saya Rapi bergerak, ketika itu tak apa. Kita terima keadaan itu dengan hati terbuka dan we look the angle yang boleh kita perbaiki lah. That the challenge. Challenge dulu orang menjaga keberhasilan. Challenge sekarang there too many scientific analisis yang kita kena hadapi. Yang kita kena hadapi, mana challenge kita lagi hebat lah sekarang ni. So dulu tak nampak komen takkan keluarnya. Berita harian takkan keluar. Facebook pun tak ada lagi. So selamatlah sikit lah. Tetapi dalam game pun, tepi game panas. Tepi padang panas tu dulu pula lain berbeza. Tapi after game dia berbeza. Waktu game saja dulu. The best is about rugby, is about we respect each other lah. In the game, after game, we still a friend, we still together, kita benda yang sama. That's one lah. Tu okay. Bagaimana bermulanya era saya jadi pengadir? Bukan, hari ni kita lebih cerita pasal pengadir. Bermulanya pengadir itu kita orang punya, kita godfather lah. Kena Omar. Dalam rugby ni dulu kita godfather dia kena Omar lah. Kena Omar ambil inisiatif buat satu kursus untuk semua pemain-pemain Sukan 98. Di Cobra ketika itu kita ada setiap hari ada kelas sehinggalah kita orang berjaya lulus kesemuanya pemain itu lulus, kesemua pemain Sukom ketika itu lulus, termasuk Pak Hitam, Cikgu Bal, Jamil, Ujang brother, pemain big brother ya, Ujang lulus, banyak lulus. Sebab tu dia suka counter referee, dia ada lesen. Tapi dia tak counter saya lah. The best point lah untuk itu. So law is very important lah. So Kenoma lah yang membawa kita orang semua belajar rugby. So daripada situ saya dah mula berjinak dengan sukan rugby lah. So saya dah menceritakan sedikit tentang education lah. Sebab saya adalah salah seorang daripada training and education MRU di bawah pengarah kita iaitu Cik Nur Syam ataupun lebih dikenali Boya. So untuk pengadir ni kita ada 3 level lah, ada 4 level lah. Level yang pertama level 1 match official. Yang mana kalau kita dah ikut berrugby, kita punya hanya attend kelas 8 jam. Tetapi saya ketika itu semasa duduk di MRU telah memurnikan silibus dengan ISN, menjadikan dia 2 hari supaya accreditation boleh dibagi. So maknanya untuk MRU punya MO level 1 2 hari dia accreditation lah, tapi dia kena ada assignment untuk di praktikal di Padang lah. Itu level 1. Level 1 lebih introduction lah. Level 2 ialah level 2 3 atau 4 hari. Itu dibuat untuk ada transkrip World Rugby. Transkrip World Rugby yang mana setiap peserta perlu siapkan dia punya tugasan tu dalam masa 6 bulan. So maknanya 6 bulan tu dia ada 6 game yang dia kena buat diary 6 game dan ada satu live game yang perlu dilihat oleh educator lah. Kalau sekarang ni alhamdulillah ada teknologi, kita masuk YouTube, kita ambil link, kita boleh buat observation lah. Pasal 6 bulan dia kena buat. So the transcript tu kita akan hantar kepada orang rugby plus dengan diary dengan apa semualah untuk mengatakan peserta ini competent. Dia ada not competent, mana kena ulang bahagian yang not competent. Untuk education World Rugby sekarang lah. So dalam bulan mesti kena siap. Kalau tidak, kena buat lain lah. So untuk level 2, kena ingat level 2. Untuk yang kedua lah, level 3. Level 3 ni, dia dipilih oleh World Rugby, oleh MRU dan dicadangkan oleh fungsi negeri. Hantar nama, dia mesti aktif, jangan dia tak aktif. Jangan kita nak collect sijil. Tapi dia ada part 1, part 2. Untuk level 3 ni, dia ada kos dia tinggi sebab dia kemungkinan besar dia akan buat ke luar negara. Pernah buat di Malaysia. Tapi dia akan combine dengan pengadir-pengadir daripada luar negara. Dia tak ramai, ratio dia 1 ke 4 orang atau 3 orang atau 5 orang, bergantung pada trainer tu lah. So kita punya big trainer orang Asia iaitu our best friend Mr. Jin Tong di Singapura lah. Dan kita punya trainer di Malaysia, kita ada 3 trainer, 3-4 trainer.
tu our friend juga, Mr. Jude, Mazuri, Dr. Azril dan Dr. siapa saya lupa nama ni. Ada 4 orang trainer lah. So dia akan buat bersama trainer dan juga referee dari luar. Dia ada part 1, dia ada part 2. Assignment dibagi. So assignment tu agak tough jugalah. So itu yang ketiga, yang keempat ialah kepada mereka yang mula dah bersara, dia boleh bagi CMO level 1, CMO level 2 lah. Itu dia bergantung kepada kompetensi yang ada, cadangan daripada pengurusi negeri lah. Untuk CMO tu saya lebih suka agar mereka ni yang tiga akan datang ke sekolah secara penggiliran. Tak apa, iklan macam biasa. Okey. Macam. Tak apa. Dia ada PDPR, kita izinkan. So maknanya level 3 ni dia agak kena ready. Siapa yang nak pergi level 3 ni dia kena ready. Bukan setakat nak pergi, dia kena ada buat persiapan. Bagi saya lah, dia bagus level 3. Saya nak berceritakan macam mana assessment untuk level 1. Assessment level 1 ni, kita selepas habis ada level 1, dia pergi pada state pengurusi negeri kena pantau. Dia tak ada educator dah. Kita banyak hilang orang kat sini. Bila tidak dipantau, selalu kita akan beritahu kepada pengurusi negeri, selepas selesai kerja tanggungjawab mereka, lapor kepada pengurusi negeri supaya tahu pada. So pengurusi ni kena pantau, dia buat game. Senior buat game, buat report, ataupun kita panggil educator yang dilantik. Kata contohnya CA ni nak buat game. So pengurusi negeri maklumkan kepada educator dan kita bagilah gambaran apa nak kena buat. So dari report tu, jadikan assessment dia 2-3 game kita meluluskan dia sebagai praktikal lah. Because level 1 simple, very simple. Level 1 tak susah sangat untuk bagi dia lulus. Dia ada 7 perkara tu. Kalau bagi semua rapid tahulah 7 perkara tu. Kalau tanya ni dia semua diam tak apa. Untuk level 2 pula macam saya cakap, level 2 diary dengan juga game kena hantar. Level 3, untuk makluman semua, World Rugby dia meletakkan satu dia punya gambaran lah. 14 tahun ke atas kita boleh ambil MO level 1. Mana boleh ambil. Tapi kita bergantung kepada culture kita ni. 14 tahun pun masalah juga tu kan. Konten tu. Kita tengok. Tapi 14 tahun lah boleh buat. 14 tahun untuk level 2, 16 tahun. Untuk level 3, 18 tahun. Dah boleh ambil. Tapi kita kena tengok keupayaan dia juga untuk menerima apa yang dia ajar nanti. Tapi kita akan bincang selepas ni planning. Okey, untuk setiap pengadil ni, saya mencadangkan state sendiri berpandukan, boleh rujuk dengan lembaga pengadil macam mana nak grading dia orang ni. Kan? Kadang panel, kadang-kadang dululah. Kadang-kadang ada level 1 dulu panel. So dia tak ada level 2, level 3 knowledge dia, education dia. So maknanya pengurusi negeri diberi buat satu perancangan yang baik macam mana nak grading mereka ni, level 1, level 2, level 3. Boleh. Base macam mana base? Base assignment dia apa dia? Kalau saya boleh kata kalau untuk level 1 ambil 7 perkara utama lah. Untuk level 2 ambil 3 bahagian utama iaitu technical, tactical dan juga management. So benda tu saya cadangkan kepada pengurusi negeri, bincang dengan lembaga pengadil supaya apa yang kita buat kesinambungan ni sama kepada lembaga pengadil. Boleh rujuk dengan CMO lembaga pengadil, tak silap saya selection Abang Idrus, CMO tak silap dia Bisa Siwa. So ataupun jumpa dengan Cikgu Penny lah sebagai pengarah pengadil lah. So rujuk dengan dia orang supaya kesinambungan yang Johor yang buat ataupun lain-lain negeri buat sama dia punya ke arah dengan lembaga pengadil buat. Okey, saya nak bercerita sikit planning lah. Ini yang saya lihat. Untuk planning level 1, untuk mereka yang ada level 1, kita cadangkan di junior game dan sekolah level 1. Untuk level 2, kita cadangkan di under 19 state game level 2. So untuk level 3, kita cadangkan dia kebangsaan dan international. Jadi dengan knowledge yang dia ada tu, dengan kompetensi yang dia berjaya mempersembahkan dalam padang tu, dia jalan sekali. So dia boleh, maksud saya dengan level yang dia ada, education yang dia ada, dia boleh contest skill players
skill taktikal yang ada dengan experience dan sekali lah. Okey. Sedikit gambaran yang saya nak bagi gambaran kala umur referee yang ada. Mungkin umur referee. Kebanyakan yang kita tengok ramai zaman saya dulu, kita bermula rugby bila kita dah mula stop. Bermula pengadil bila kita dah stop bermain. Masa tu umur dah 30. Umur dah 30 baru kita start jadi pengadil. Bila kita dah perform umur dah 35 pengadil. Lepas tu nak pergi lawan kat international. Alamak. Jadi ketika saya umur 40 di Sukan Asia, pengadil yang lain datang daripada negara lain umur 25-24. Rasa malu pula. Jadi dengan itu saya balik, saya suruh hantar surat. So saya tak akan pergi lagi international but because of umur lah. Umur dah 40, orang dah hantar 25-26. So saya cadangkan supaya setiap state kita dibela pengadil daripada umur 14 ke 18. Kalau boleh 14 ke 18 untuk 14 ke 16, lepas tu 18 ke 25, lepas tu 25 ke 30. That stage yang pengurusi negeri boleh dia bela pengadil. Kita cubalah. Bukan semua pemain di sekolah tu akan jadi pemain, tidak. Kita boleh dibela daripada awal. Saya rasa saya pernah buat satu program dengan webinar Akademi Cikgu Maniam juga berkenaan satu video saya masuk dengan referee budak kecil tu. Saya semua orang pernah tengok kan, referee budak kecil tu tiup jadi pengadil. Dengan signal dia, dengan apa, dengan muka dia apa semua. So maknanya benda tu dia buat dan berjaya. Cuma kita belum mula. Dan saya rasa kita tak terlambat pun, bukan masalah terlambat. So, kalau kita mula, kita semua nak kena mula lah. Kalau kita mula dengan stage umur 14, 18, first stage, second stage, dan saya percaya bila dia pergi international, umur dia mesti di bawah 20, bawah 30 tahun. Jadi bila bawah 30 tahun, maknanya mereka boleh serve untuk ARPU tu ataupun international antara 30-35. So maksud saya itu waktu matang lah. So fitness still kalau kita nak tengok Ronaldo umur 35 pun power lagi berlari. Maknanya kita boleh ikut fitness tu mesti ada dekat situ lah kita. Kalau nak tengok fitness lah. Because rugby nanti saya akan cerita komponen lah. That's the planning. So dalam planning referee ni kena ada dia punya role. Saya nak bagi 5 role yang referee kena ada. Maknanya tanggungjawab dia. Yang pertama, referee mesti ada diary. Dia mesti ada diary. Yang kedua, dia mesti ada planning. Planning ni kita guna paling mudah planning kita panggil GROW model. GROW model. Semua orang tahu saya. Kita tahu goal kita kat mana, reality kita mana, option yang kita ada dan yang way to go kita tahu. So that planning kita mesti ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mesti ada training program. Training program. Saya tengok sekarang dalam grup-grup pengadil yang tidak ada COVID ni banyak dah pakai GPS, dia pelari pakai GPS. Okeylah, fitness dia okeylah. Sudah mula start. Itu training program ada. Kalau 3 contohlah. Kalau Sukma jadi di Johor sekiranya COVID dah berjalan lalu, COVID dah berjalan. Bulan 5 Sukma di Johor, contoh bulan 5. Sekarang dah ada training program. Dia punya strength training, endurance training, fitness bila program dengan psikologi, bila program dia dengan review game performance dia dah ada. Bila sampai di bulan 5 tu dah in hand dah, dia tidak ada masalah. Dia cuma untuk mempersembahkan performance dia je. Itu nombor 3 training program. Nombor 4, they must be attend class discussion. Mesti ada group class. Macam kita study lah, study group. Kena ada study group. Among the referee, sama ada yang senior ke, gabung sekali discussion. Apa isu, contoh isu yang paling besar dalam referee is about contest breakdown tackle Rakmon. So dia discuss macam mana satu keputusan dapat dibuat, apa isu, apa guideline, apa term dia yang kita nak kena bincang, apa current technical yang digunakan oleh pemain sekarang dibincangkan supaya bila dalam game dapat. That classroom. Ada kelas tambahan buat. Dan yang paling penting sekali, review game. Ambil satu game yang besar, kita review pengadil tersebut. Oh macam ni dia buat, macam ni. Dan kita ambil game kita balik, kita review. Di mana similar, ke mana tak sama. Apa positive point, apa area yang kita kena improve lah. That the best part yang saya kata. 5 perkara ni jangan kena ada. Untuk planning lah. That untuk planning. So, kepala planning.
Yang kedua adalah how to be good referee. Saya nak cerita to be good referee. Ini saya create untuk diri saya. Saya create diri saya ketika saya mula-mula rugby. Maaf. 5 tahun saya mesti main kebangsaan. Selepas 5 tahun kebangsaan, saya mesti jadi coach kebangsaan. Selepas 5 tahun, saya mesti jadi pengadil kebangsaan. That the term yang saya buat untuk diri saya. So 5 tahun, that term. That the planning yang saya buat. Tapi planning ni ada, tapi mesti ada kemampuan. Kita tidak harap oleh rakyat. Kita tidak boleh baca benda yang kita tak boleh kawal. Kan? Oh, selection kita tak boleh kawal. Selection referee kita tak boleh kawal. Selection game kita tak boleh kawal. Kan? Yang kita boleh kawal diri kita sendiri untuk jadi pengadil. So kita buat benda yang kita boleh kawal. InsyaAllah saya rasa kita boleh pergi jauh. Benda-benda kita, kalau kita fikir benda yang kita tak boleh kawal, so kita akan sangkut ion negatif tu masuk banyak. Itu pandangan saya lah, pandangan saya. So maksudnya kalau kita nak pergi, sekarang isu kalau kita tengok, isu tim memilih pengadil. Tim memilih pengadil, memang berlaku. Kenapa nak kena pilih pengadil? Sedangkan pengadil tu sama je. Kan? Kadang-kadang pengadil yang kita tak pilih tu tak football, kita marah pula. So isu tu berlaku. Tapi apa yang kita kena pegang ialah, kalau kita nak jual, kita mesti pastikan barang yang kita jual tu laku. Bukan setakat jual dia tak laku. So kita nak jadi bagus untuk dipilih. So kita mesti ada satu CV kita sebagai seorang pengadil plus dengan evidence. Evidence mengatakan kita bagus, kita perform lah. Tapi sekarang kita dah ada saintifik, mungkin teknikal tu boleh buat. Zaman dulu payah. Zaman sekarang mungkin kita dah mula boleh buat lah. So maksudnya, so setiap pengadil juga mesti ada tool atau keperluan lah. Keperluan yang pertama, seorang pengadil tu perlu respect lah. Respect pemain, respect player, respect management, semua kena respect. Kita kena ada respect kan. Untuk orang respect kita itu insyaAllah. Dengan respect kita, saya percaya orang-orang kita respect. Yang pertama. Yang kedua, knowledge of law dan juga game. Kalau zaman dulu saya ingat buku law tu 285 muka surat. Sekarang ni pakai tolak payah. Kalau dulu saya ingat 285 muka surat. Saya baca daripada belakang. Saya tak baca daripada depan. Terbalik. Sebab belakang tu signal. Sebab setiap kali kita bagi signal. So signal tu menerangkan apa kesalahan yang patut kita beritahu. Akhirnya kita dapatlah banyak. Primary, secondary, tertiary. So kita hafal signal tu banyak kat signal tu. Kalau tak hafal juga. So bila saya baca dulu lah, saya baca dulu belakang. Bila baca belakang, tak jelas belakang baru saya pergi refer. Law berapa. Knowledge. Dan game. Kita kena ingat game sekarang bukan macam game dulu. Forward, backline. Sekarang kita tak tahu yang jadi winger tu rupanya hooker. Bukannya kadang yang jadi winger tu sekero. So maknanya technical. Kalau kita pergi balik kepada World Rugby Passport, semua orang kena buat key factor analysis, key factor, semua orang kena tahu puncture rule. So daripada situlah juga dia membantu semua referee faham segi technical dan technical. Technical lah bagaimana orang tu membuat sesuatu. Tactical lah bagaimana dengan technical aspect dia menggunakan jadi technical dia. Itu yang referee kena faham. Daripada situlah dia akan dapat segi balance up dalam decision making. Okay. Yang ketiga pula, kita kena update setiap game yang terkini. Game saber terkini. Saya percaya semua orang tengok Olimpik baru ni. Orang Olimpik baru-baru ni, referee tak banyak main advantage. Setiap main tu je. So kita nak, yang terkini macam ni. Kenapa kita kena tahu? So kita kena refer kawan-kawan kita yang lain tengok dalam chatting kenapa. Dan kita guna apa yang berlaku di negara kita kena balancekan. Bukan kita, itu di China kata boleh tak boleh. Kita kena balance kan. Adakah kemampuan pemain kita macam ni sama tak sama? Berbeza. So kita kena balance kan. Sebab tu saya kata updatekan game dengan technical dan technical. Yang paling penting sekali always ready for call. Maknanya fit to be referee, not referee to be fit. So untuk nasihat saya, DOD, day on duty. Bila kita dipanggil untuk jadi pengadil, pastikan 3C jangan lupa. Bila kita masuk padang, 3C jangan kita lupa. Yang pertama ialah confident kita. Confident dengan team, confident dengan knowledge, confident dengan law, confident dengan peraturan pertandingan,
confident environment yang ada, spectator yang ada, yang benar. Bila kita confident, kita akan konsisten accuracy dalam membuat keputusan. Keputusan kita dalam badan mesti konsisten. Bila kita dah confident, bila dah konsisten, everything happen dalam tu manage, semua kita boleh control. Semua. Dan bila kita dah cover 3 CE, saya percaya kita akan memberi satu mutu pengadilan yang memberi keseronokan kepada mereka bermain dan semua orang akan berpuas hati lah. Untuk referee senang je. Kalau tidak ada apa-apa komen dalam Facebook, alhamdulillah. Kalau ada komen, Allahu Akbar. Tunggulah CMO akan panggil. Tapi kita kena ingat, referee akan bagus bila dia berubah ke next game. Tapi kalau kita tak berubah, something wrong happen lah. So orang yang nak berubah je lah, kita akan bercakap dengan coach match official. Coach match official ni akan detect, akan cuba buat observation game yang anda buat dan memberi sedikit penerangan apa yang dia lihat. Yang you akan share dengan CMO. CMO akan bantu. Sama juga dengan pemain. Kadang-kadang kita mengharapkan pemain ni membuat try, tak try. Sampai hujung Pak kata gila, sampai hujung knock on, sampai hujung knock on. Tu kita betulkan. So coach yang betulkan. Sama je dengan referee. Kenapa bila dah takkan silap? Betul tak kira? So coach kena bantu. Sama dengan referee. Referee akan dibantu oleh coach. So sama. Pemain dengan referee sama. Bukan referee ni perfect, tidak. Sebab kita di Malaysia masih lagi tidak ada TMO. Kalau ada TMO senang, ramai kena setting. Kan? Tapi it's not about that. It's about macam mana kita nak kekalkan 3C tu dalam mutu pengadilan lah. 3C. Okay? Untuk referee juga. Saya suka anda pegangkan 5 prinsipal pengadil lah. 5 prinsipal. Yang pertama, jangan lupa safety of the players lah. Because it's our rule to make sure everybody safe to play rugby, dan player pun akan bertanggungjawab kepada player lain. So that's our rule. Itu yang pertama. Yang kedua is about consistency. So kita kena konsisten sama. So referee A, referee B, referee C diharapkan konsisten dengan management sekarang. Betul. Yang kedua law knowledge. Law knowledge kena faham. Kita dah tahu ada trial law, 5 trial law yang baru pun walaupun belum diguna pakai secara banyak, hanya game yang kita tengok, game Australia lawan dengan New Zealand dah guna pakai. Tiba-tiba referee bagi kick off, drop out, goal line. Bila pula tengok ni ada goal line, jangan pula tak tahu pula dah ada 5 law yang baru. Cuba boleh check balik dekat website World Rugby ada. Itu yang law. Yang ketiga, 2 benda ini payah. Saya pernah bersembang dengan sahabat saya gila. Nak bercakap dengan player dalam padang pun payah. Sebab apa? Nafas tak sampai. 2 kali pas 70 meter, 2 kali pas 60 meter. Kita tercungap, mereka baru sampai mereka lagi. So that term, control and communication perkara paling penting. Because bila kita control, bila kita communicate, player will change their attitude. Jangan. So, kalau kita baru sampai nafas, bola keluar, baru sampai nafas keluar, itu kita faham lah. So kena ada benda lain nak kena buat. So number 4, semua pemain, semua pengadil kena cuba dapat dia punya experience, punya pengalaman lah. Dia bukan boleh ajar, dia pengalaman. Kontrol pemain, nak kontrol Abah Ujang. Siapa pernah jadi pengadil Abah Ujang? Bukan senang. Dia ada jawapan dia. Sahabat saya lah. Satu sahabat saya nama Ujang. Sahabat dia. Dia ada soalan dia. So nak kontrol dia macam mana? Kita tak boleh kill dia. Dia tanya sebab dia tak tahu. Dia nak dapat kepastian. So kita tak boleh. We cannot bring our ego dalam padang. Itu saja. Dia tanya memang taktikal. Kita tahu taktikal dia. Kita tahu. We know him better kan. Kita tahu. Tapi cara kita tak boleh guna ego kita untuk menidakkan persoalan dia. Kita boleh cakap, you can ask me when the ball dead. Thank you very much. Bila bola mati dia datang kita. Ini bola nak tiap berhenti dia tanya kita. Dah kita tak boleh stop. So cara tu kena ada. Don't bring the ego. So bila kita nak control play, jangan kita bring the ego. So use a good communication. Contoh, you can ask me when the ball dead. So mana bola nak, you can come into me, but I will come to you, not you come to me.
Because you may come to me 2 times already, 10 times already. No, I come to you. So contoh macam tu. Bila kita ada good communication, I think the principle of referee will be done lah. Yang paling penting sekali lah fitness lah. Kita kena tahu, saya tengok kalau tak silap, yo-yo test game SEA Games dah sampai 19, 20 yo-yo test. Kalau tak silap saya pernah dengar. So takkan kita referee nak duduk yo-yo 16 start awal je, 16, 16, orang dah 19. So kita kena tengok on the fitness side lah. So macam sekarang macam mana macam our big brother referee Sun, kalau kita tengok dia punya running pun, so because what? Because kalau dia beri peluang untuk jadi pengadil, dia ready on the fitness. So fitness is a requirement sebenarnya. Kita tak ada masalah, referee lain pun memang betul. Tapi kalau dah kalah, 1 juta dah habis, siapa nak jawab? Tak start motor lagi, ambil beg jalan dulu. So itu yang kita kena baca juga sebenarnya. Ya, kita kena baca that macam saya cakap, our respect to the team is very important. So maknanya when kita cover, semua cover, kalau tak jadi hari tu, kita boleh buat apalah. Tapi evidence mengatakan kita dah ready tu ada. Itu yang paling penting. Kalau evidence beli test duduk kat 8, 7, tak boleh. Nak tengok game, pass game. Pas yang pertama 30 meter, pas kedua 20 meter. Dan 50 meter nak sliding. Baru sampai dah patah balik. Dah patah balik, tenang balik. Lepas tu counter je. You bayangkanlah. So the fitness is very important. While kita kena ingat sistem game sekarang ni very speed game ni memang laju. Memang laju. So saya harap semua orang kena faham lah. Kena faham keperluan dan juga orang kata keperluan seorang pengadil lah. Dan sedikit panduan lah, sedikit panduan kepada semua referee yang ada sebelum saya serah pada sahabat saya Kila. Macam panjang pula, dah macam ikut profil pula panjang cerita. Untuk sendiri punya observation game, kalau kita nak berkawan lah, kita ada team of 3, kita senang saja. AR1 ambil buat the positive yang referee buat dalam game. AR2 apa buat area yang to improve. So after game you discuss. Kalau Kita anak-anak discuss. bergejala, jangan benarkan mereka ke sekolah. Jadi kita Biarkan discuss. mereka berada di rumah. Okey, kita discuss apa suggestion untuk referee tersebut. Itu team of 3 kalau kita nak improve sama kita lah. Kalau kita belajar, kalau di Johor lah, you ada team AR1 ambil positive point, AR2 area to improve. Kalau ada AR4 ambil overall statistik, berapa penalty, berapa scrum lah kalau ada lah. Dan lepas tu kita review balik sama-sama. That the best process lah saya rasa. Kalau kita after game kita duduk ambil tarik, ambil apa, kita still lagi boleh elaborate positive point. Itu kita kena buat, memang kena buat sebenarnya. Saya rasa situasi ni semua dah buat. Saya rasa mungkin Hafiz sebagai pengurusi Johor dah buat benda ni. Kita selalu buat. Sahabat saya yang buat Birin pun sama juga sahabat. Saya sebenarnya saya ada satu sahabat saya, Tupi Daud. Kami selalu berbincang dengan dia, yang baru link dengan dia, banyak bertukar. Dan sama-sama kita juga, sama-sama educator MO pun, kita sekarang ni bergiat bersama dengan union, dengan state buat online. Sekarang ni untuk makluman semua, educator match official bergerak di bawah Encik Abang Boyak bersama dengan KRS. KRS kita dah buat 3 kali. Pertama dengan woman dia, yang kedua kita dah buat dengan SUMA. Sekarang ni kita online bersama all the coaches di Selangor berkaitan dengan coaches dengan MO. So itu yang educator buat lah. Saya rasa sedikit perangan saya yang ini dapat memberi sharing input untuk semua supaya kita boleh bergerak sama. Kalau tim itu naik, referee itu naik. Cuma kena ingat jangan tinggalkan referee lah. Pembangunan negeri jangan tinggalkan referee. Yang zaman saya referee bergerak solo. Referee bergerak diri dia. Jadi minta mana yang berada di state jangan lupakan referee. Referee pun perlu bajet juga untuk buat program, buat apa, buat training, jangan lupa. Kadang referee ni perlukan satu tournament yang lebih besar. Kena pergi ke overseas, kena pergi mana, kena hantar. Tapi kita kadang-kadang dia jalan solo dia jadi tegak. Itu dia tak berkawan. Cara dia jawab dalam game pun berbeza. So bila kita berkawan cara dia lain.
Itu pandangan saya lah, pandangan saya. Okey, brother, clear. Okay. So terima kasih cikgu. So memang penerangan yang sangat clear. Okay, maksudnya bagaimana cikgu bermula dan apa orang cakap. Kalau selama ni kita tengok cikgu ni orang cakap bagi saya lah. Kan? Dari pemain sampailah pengadil. Kan? Bila kita tengok fitness adalah cikgu punya orang cakap boleh dijadikan ikon lah. Boleh tak beritahu sikit apa resepi sebenarnya? Kan mungkin ada resepi kan, nak kata kadang-kadang orang cakap tak ada pun nampak cikgu pergi jogging kat padang 10 round 15 round, mungkin ada benda yang cikgu kekalkan. Saya tak minum air manis, saya minum air suam contoh. So mungkin ada benda-benda yang cikgu punya ni boleh kongsi sikit. Dia satu perkataan yang orang tak suka lah, disiplin lah. Disiplin Itu je. When you know your rule, there must be guideline and discipline lah. So kalau you tak disiplin, kadang-kadang dia akan pengalaman saya masa di overseas lah. Once referee tu dia sudah silap join dengan team. Besoknya dia tak habis lagi. Unlucky to him lah, dia tak jadi esoknya. So yang enjoy sama dia, balon dia benda yang sama lah. So maknanya kalau kita nak bagus, kita kena disiplin lah. Kalau kita tahu kita ada game, kita kena berlari lah. Fitness lah, fitness kena buat. So tapi kita nak untuk makluman kita kena cover 8 km lah. Game sekarang average semua lari 8 km kan. Average lari 8 km kan, kita nak lari 2 km untuk game tu. Dia pernah lah. Sekarang dulu main okey lah, 2 pace bola tendang yang up and under tackle high kan. Sekarang tak ada, 8 pace belum berhenti lagi. 8 pace tengah bercakap. So maknanya requirement untuk sekarang lebih susah daripada saya dulu. Tapi alhamdulillah lah saya dulu adalah, saya mungkin saya boleh cakap saya at the right time, at the right place lah masa tu. Ada trainer, saya dapat trainer York dulu. Saya banyak belajar dengan York. Siapa kenal York dia faham lah. Siapa pernah buat rehab dengan York dia faham lah. Lagi. Saya mungkin dapat knowledge banyak dengan York sebenarnya. Saya banyak dapat knowledge dengan dia, banyak belajar. Lepas tu bila injet saya dengan Abang Zul banyak ajar. Bila recovery saya banyak sembang dengan Dr. Anwar. So ketika itu saya ada orang-orang bila saya jadi coach, saya bergerak dengan fly segi conditioning. Lepas tu bila knowledge of pemain, saya banyak bincang dengan my brother Ujang, si Pak Hitam. So kita tahu apa coach cuba buat. Benda-benda macam tu dia kita kena berkawan semualah sebenarnya. Itu saya punya nasihat supaya kita tak boleh bergerak. Walaupun sekarang masih lagi kita pengadil bergerak solo, selalu bukan ditinggalkan terlepas pandang atau terkilap. Ayat yang paling mudah terkilap lah sesuai kan. Terkilap untuk memandang pengadil ni. Ayat mahkamah ni orang tak boleh counter sangat. Tapi still lagi kita kena berkawan dengan mereka-mereka ni. Bagi saya lah. Because the best person, the best teacher to improve you ialah players lah. Player dia banyak idea. Jadi kita cuma balance up dengan dia nak achieve dia punya skill dengan kehendak undang-undang peraturan tu. Jangan kita matikan. So the balance up is about your knowledge and your experience. Itu yang membezakan antara satu pengadil dengan satu pengadil. Tasik dah boleh buka. So bukan tasik buka orang tak lari, itu je. Macam saya cakap tadi awal, gila. Kita jangan kawal benda yang kita tak boleh kawal. Betul. Kita kawal benda yang kita. Fitness kita boleh kawal. So kita kawal lah fitness. Okey, itu yang saya cakap. Terima kasih Ego. Banyak ni tips-tips untuk pengadil-pengadil match official yang ada dalam ni. Kan. So apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu jaga, dekat mana angle yang kita kena jaga. Supaya benda tu tidak mengganggu prestasi kita sebagai seorang match official. Okey Ego? Okey, so kita bagi cikgu berehat kejap. Okey. So sekarang ni kita bersama dengan orang cakap apa? The Director of Match Official Johor Rugby Union. Okey, saudara Hafiz. Okey. Hafiz? Okey. So Hafiz, jadi sekarang giliran awak pula. So berkongsi sikit. Okey, berkenaan dengan lembaga kepengadilan Kesatuan Rugby Negeri Johor. Okey, yang mana Hafiz juga adalah exco
okey, salah seorang exco daripada Kesatuan Rugby Negeri Johor, okey, yang mempengerusikan lembaga pengadil. Jadi boleh tak Hafiz kongsikan sikit sebarang aktiviti ataupun apa yang bakal berlaku ataupun apa hala tuju okey pengadil di negeri Johor. Hafiz, silakan. Baik. Terima kasih saudara Kila. Terima kasih Johor Rugby Union yang sebagai penganjur kepada sesi pada petang ni. Terima kasih pada Cikgu Hamid, salah seorang panel yang sangat saya hormati. Saya punya cikgu, banyak saya belajar dari Cikgu Hamid ni sebenarnya. Saya bermula dulu memang daripada tak tahu apa-apa. Dekat dalam sini pun banyak saya punya cikgu-cikgu ni. Termasuklah Wak Birin yang mula-mula guide saya untuk jadi pengadil. Lepas tu tadi Komeng pun ada, Abang San, Abang Fidaus, kan? Jadi ni semua otai-otai. So petang ni bila saya fikir-fikir apa saya nak kongsi, saya kalau nak bercerita berkenaan dengan bagaimana menjadi seorang pengadil yang baik, saya rasa Cikgu Hamid layak lah, dah selesai tadi partnya. Jadi mungkin apa yang saya boleh berkongsi pada petang ni, peranan Badan Pengadil Negeri, peranan yang mungkin apa yang kita buat di Johor ni bukanlah yang terbaik, tapi ini apa yang kita lakukan kat Johor lah. Jadi daripada macam mana referee Johor ni saya boleh kata mula mendapat tempat di peringkat kebangsaan. Jadi mungkin saya boleh share, mungkin lepas ni kita boleh berkongsi sebab daripada sini pun tadi ada Mat Syam yang jaga Kuala Lumpur, lepas tu ada referee-referee daripada negeri-negeri lain yang mungkin kita boleh berkongsi pendapat, berkongsi pandangan. Okey, sedikit lah tentang penglibatan saya dalam dunia kepengadilan ni. Jadi dah habis main dulu kan, macam Cikgu Hamid cakap lah. Referee ni dia akan start bila dia dah habis main, dah tak boleh nak main lagi, dia start ref lah. So saya start 2011 sebagai pengadil. Masa tu yang bawa saya tu Cikgu Lokman. Dia ajak jomlah jadi pengadil kan. Jadi saya pun jumpa dengan Wak Birin masa tu. Lepas tu mondok masukkan saya dekat dalam kursus level 1 masa tu dekat Stadium Lakin. Cikgu Hamid jugalah masa tu yang mengajar saya level 1. Jadi saya start sebagai pengadil. Seterusnya pada 2014, 2015 macam itu saya dah ke peringkat kebangsaan. Kemudian pada 2018 saya mengambil tanggungjawab daripada Wak Birin sebagai pengerusi pengadil rugby negeri Johor. Sampai sekarang lah. Jadi sebenarnya bila saya ambil tugas daripada Wak Birin tu, dah tak banyak yang perlu dilakukan sebab Wak Birin dah lebih kurang 10 tahun dah masa tu. Dia mengemudi pengadil rugby Johor. Dan pada ketika itu pun alhamdulillah referee Johor ni pun dah mula dipandang. Jadi apabila saya take over sebagai pengerusi, cuma ada beberapa penambahbaikan yang saya buat. Sekejap je. Okey. Saya tadi tak sempat nak makan tengah hari. Ni baru order makan baru sampai. Okey. Aduh, order lebih. Alright. Okey, jadi antara perkara yang kita buatlah di Johor, dari segi pengurusannya, maknanya kami di Johor kami sepakat untuk mendaftarkan persatuan pengadil kami sendiri. Ini pun selaras dengan hasrat daripada Presiden JRU lah, Datuk Azam, yang mana dia kata referee ni dekat negeri dia sepatutnya ada satu badan yang berasingan daripada badan induk. Dia akan jadi affiliate kepada badan induk. Jadi kami mendaftarkan Persatuan Pengadil Rugby Negeri Johor dan daftarkan di bawah ROS. Jadi kami menjalankan pengurusan yang berasingan daripada JRU lah. Tapi masih bernaung di bawah JRU. Jadi kami ada akaun sendiri, kami ada dana sendiri dan sebagainya. Peralatan sendiri. Jadi peralatan-peralatan untuk
improvement tu macam kamera, mikrofon, itu semua kita jadikan aset kepada pengadil rugby Johor sendiri. Jadi daripada situ kita boleh improve kita punya, kita boleh tengok kita punya apa pengadil-pengadil kita beraksi kat Padang lah. Kemudian dari segi dana. Okay, dana kalau dekat Johor ni, setiap kali ada game, ni daripada zaman Wak Bin sebagai pengurusi memang kita dah decide macam itu. Setiap kali tournament, mana pengadil Johor yang join tournament tu, kita tolak RM10 seorang. Maknanya tolak RM10. Kalau ada 15 referee pada kejohanan tu, so untuk weekend tu kita ada 150. Jadi kita kumpul macam kita punya bendahari pun ada sini CD. Bendahari CD yang pegang semua duit tu. Daripada situ kita beli kita punya peralatan lah. Okey. Kemudian kita juga macam mana kita dekat Johor ni, macam mana kita menggalakkan pengadil-pengadil kita untuk pergi ke peringkat kebangsaan, pergi ke international level, dengan kita menyediakan insentif pada dia orang daripada dana yang kita kumpul tu. Okey, sebagai contoh, maknanya kalau dipanggil untuk ke peringkat kebangsaan, Piala Agong ke ataupun sebagainya, so untuk dia punya duit minyak, duit makan, kita sediakan. Selain daripada allowance yang terima daripada MRU. Termasuk kalau diorang ni, kalau pengadil-pengadil kita pergi ke luar negara, kita akan support separuh daripada dia punya kos penerbangan. Flight dia kita akan support separuh dengan duit makannya, kita bagi daripada dana kita sendiri. Di samping tu pihak GRU sendiri pun banyak membantu juga. Macam apa Datuk Azam pun kalau kita pergi ke luar negara, dia pun ada GRU ada sponsor juga, duit makan, allowance semua adalah. Tapi di pihak pengadil rugby Johor sendiri, kita pun sediakan benda tu. Okey. Lepas tu saya nak share sikit. Macam saya daripada 2011, macam mana saya dengan Wak Birin, dengan tim semua, macam mana kita bawa pengadil Johor ni untuk keluar daripada Johor. Macam kita tahu, untuk kita keluar daripada Johor, untuk kita pergi ke peringkat kebangsaan, yang paling penting sekali adalah CMO kena acknowledge kita. Kena nampak kita punya kemampuan, nampak kita talent. Barulah dia akan bawa kita ke peringkat kebangsaan, Piala Agong ke National Sevens ke semua tu. Tapi kebanyakan CMO, dia orang ni semua dekat KL. Tu saya ambil semua kan, yang otot-otot yang kira dia punya say tu memang okey, dia ni boleh Piala Agong. Memang Piala Agong lah referee tu. Itu. Kebanyakan CMO ni dia dekat KL. Dia tak ada dekat Johor. Jadi apa yang kita buat, kalau setengah-setengah tournament dekat Johor ni, yang tournament besar-besar ni, of course CMO daripada KL akan turun. Cikgu Amim, Sesiba, Cikgu Maniam dan sebagainya, dan Baidros akan turun ke Johor kalau tournament besar-besar. Tapi kalau untuk tournament yang peringkat negeri Johor je, yang mana kita pun tak ada allocation untuk CMO datang untuk dia penginapan apa semua. Tapi dekat tournament ni lah yang mana kita punya pengadil yang baru ni nak beraksi, nak tunjukkan kemampuan dia orang. Tapi masa tu CMO tak ada. Jadi apa yang kita buat, kita gunakan dana yang kita ada ni untuk kita bawa CMO ke tournament tu. Makna dari segi biasanya yang paling dekat dengan ni memang Abang Idrus lah, sebenarnya Abang Idrus yang akan datang ke Johor. Dari segi tambang bas, duit minyak, penginapan, makan minum sebagainya. So kita guna dana kita tu untuk kita bawa CMO ke Johor, ke tournament yang memang tak ada location pun untuk CMO. Untuk dia tengok kita punya pengadil-pengadil ni beraksi. Jadi daripada situ dia akan betulkan coaching mana yang sepatutnya dan sekian-sekian. Dan kalau ada talent tu, jadi dia boleh bawa kepada lembaga ke kepada tim CMO lain, dia boleh bisik-bisik. Kat Johor ada seorang ni referee muda, okey boleh bawa.
Dan daripada situlah kita ketengahkan referee kita untuk pergi ke peringkat kebangsaan. Itu apa yang kita buatlah. Dan juga macam benda ni saya pegang daripada banyak senior-senior lah. Maknanya kalau kita minat satu benda tu, kita jangan berkira sangat. Contohnya, sanggup kalau kita pergi sampai ke Perak ke Perlis ke, untuk kita pergi tournament, untuk kita berjumpa dengan otai-otai, CMO, semua ni, semata-mata untuk kita menempatkan diri kita di peringkat yang seterusnya. Kan, walaupun kadang-kadang bayarannya lokal, maknanya bukan duit minyak tak ada, dia bayar lokal je, macam referee lokal. Tapi kita pergi, maknanya kalau ada referee dari Johor, kita ada buat program dengan Mat Syam sebelum ni untuk referee KL. Maknanya tournament kat KL kita hantar referee Johor, tournament kat Johor referee KL akan datang. Tapi bayarannya lokal, maknanya bukannya sebab peruntukan dia adalah untuk referee lokal, maknanya tak adalah tambang bas ke apa, tak ada. Tapi kita hantar juga, tapi tambang bas tu kita yang bagi. Maknanya dia pergi tu dengan lokal punya payment, dia tak ada masalah. Jangan berkira sangat. Sebab apa, kita nak ketengahkan kita punya referee. Okey. Lepas tu, alright. Saya just nak share isu ke pengadilan kat Johor ni lah. Saya rasa mungkin kebanyakan tempat pun sama isunya. Sebagai badan pengadil di negeri, kita mesti nak kita punya taraf mutu ke pengadilan kita tu setaraf dengan kita punya tim. Kita punya tim dan juga kita punya persatuan. Contoh kalau kat Johor ni kita tengok tim dekat Johor tu sendiri, kalau kat Malaysia ni memang top 3 lah, boleh kata macam itu. Jadi dekat mana kita jadi pengadil? Pengadil Johor ni dekat mana masa tu? So kita fikir macam mana kan. Jadi dekat situlah kita come out dengan beberapa hala tuju dan program pembangunan. Macam kalau kat Johor ni, dan mungkin banyak negeri pun sama, isu pengadil ni adalah apabila ni bukanlah satu masalah, tapi isu lah kan. Jangan ada yang terasa ke apa ke kan, bila pengadil kita ni banyak daripada kalangan cikgu-cikgu, dari kalangan cikgu-cikgu yang kebanyakannya pun bukannya orang Johor. Tapi jangan siapa ada cikgu sini bukan Johor lah. Tak ada. Okey, semua memang menabur bakti dengan baik kat Johor ni, tak ada masalah. Cuma benda ni pun kita bincang sama-sama. Kita bincang dengan siapa, dengan Muiz ke, dengan Iqbal ke yang daripada Perak. Kita bincang dengan dengan Veron yang daripada Penang. Kita bincang macam mana kita nak overcome benda ni. Jadi kebanyakannya benda ni jadi beberapa tahun. Contoh bila Liga Johor je kena time cuti sekolah, cikgu semua balik kampung. Dedor juga masa tu rasa kan. So itu satu isu dia. Lepas tu yang kedua, kalau cikgu-cikgu ni dipindahkan ke negeri lain ke, balik kampung masing-masing ke, so tu perkara-perkara yang berlaku kat Johor yang kita kena overcome lah. Jadi dekat situlah kita dalam pengadil Johor ni dengan Wak Birin, dengan Mizan, dengan Veron dan semua senior-senior dalam Johor ni, so kita decide untuk kita develop pengadil ni daripada sekolah. Kita buat pengurusan pengadil Johor pun dah berhubung dengan Cikgu Hanafi. Cikgu Hanafi salah seorang exco kita di Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan akan ada kerjasama yang mana selepas ini untuk level 1, sepatutnya kita dah start tahun lepas lagi. Tapi memandangkan tahun lepas bila kita buka level 1 je, mana dia terus penuh, cikgu-cikgu pun semua dah masuk. Jadi kita tak ada ruang untuk selitkan pelajar-pelajar sekolah. Jadi lepas ni, mana insyaAllah kalau tak ada haral, dalam tahun ni kita akan buat satu kursus level 1. Kaedah tak tahu macam mana, kalau online boleh ke, ataupun kalau dah habis PKP ke kan. Jadi kita akan kerjasama dengan pihak JPN dan coach-coach sekolah untuk mula menghantar pelajar-pelajar tingkatan 4. Pelajar tingkatan 4. Yang mana
dia orang ni okey, dia kadang-kadang dalam tim sekolah ni ataupun tim kelab ni dia banyak player. Dia banyak player. Tapi tak semuanya kalau kita tengok pun kita tahu dah dia ni boleh pergi jauh. Dia ni tak boleh pergi jauh. Kita boleh tahu dah. Tapi dia semangat dia nak main tu ada. Jadi kita sediakan satu apa hala tuju baru lah pada dia. Maknanya kalau kau jadi player pun mungkin tak boleh pergi jauh, tak boleh pergi sampai apa wakil negeri ke apa kan. So why not kau fokus pada referee lebih kurang itulah. So start pada form 4 kita akan buka untuk level 1 dan kita akan develop lah pengadil ni yang mana dia memang anak Johor. So insyaAllah dia pun tak ke mana-mana kat Johor juga nanti. Jadi lepas tu kita sendiri pun daripada 2 tahun lepas kita dah buat satu program macam mentor-mentee. Mentor-mentee. So senior referee macam Wak Birin, macam saya sendiri, Mizan, Veron, Iqbal yang dah agak senior ni, maknanya kita akan ada beberapa orang di bawah kita yang memang kita jaga. Tapi tak ramai, dalam 3-4 orang situ je yang kita jaga. Maknanya kita saya update dia punya fitness, dia punya knowledge apa-apa. So benda tu kita dah start 2 tahun lepas. Cuma rasa perlu diperkasakan lagi lah untuk program tu, mentor-mentee dengan junior referee. Okay. Lepas tu itulah isu-isu yang kita hadapi. Jadi kita mungkin selaras lah dengan apa yang dikatakan oleh Cikgu Hamid tadi. Maknanya untuk pengadil ni dia perlu start daripada sekolah menengah supaya kita punya target untuk menghasilkan, mana biar dia pergi ke peringkat kebangsaan tu umur dia awal 20 tahun je. So dia ada peluang untuk pergi ke insyaAllah kadaran peringkat ARFU lah. Sebab kita dekat Johor belum ada lagi referee ARFU ni. Belum ada lagi, kita berhasrat untuk menghasilkan referee ARFU. Dan juga kalau boleh kita nak dia pergi ke level 2 tu pada umur yang muda, level 3 pada umur yang muda untuk dia punya career path dalam pengadilan lah. Okay. Macam dekat Johor kita macam Cikgu Amir cakap tadi, kita jangan kontrol benda yang kita tak boleh kontrol. Tu bendanya kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita akan cuba untuk tembus peringkat kebangsaan. So daripada kebangsaan tu nak ke international tu, itu terserah pada MRU untuk bawa referee ni ke peringkat nasional. Tapi kita perlu siapkan referee yang baik lah di Johor. Itu kita punya target lah, makna tadi apa, resume yang mantap, CV yang mantap untuk referee kan. Macam Cikgu Amir cakap, sekarang ni memang musim tim dia pilih pengadil. Tu yang pengadil Mat Saleh pun boleh datang untuk final dekat Malaysia kan. Dia pilih pengadil, tapi tak ada masalah. Okay, alright. Macam dekat Johor juga, kita kerjasama rapat dengan badan induk iaitu Johor Rugby Union, dengan Kila, dengan Datuk Azam dan juga semua exco, ada Coach Lee apa semua kan. So kerjasama yang rapat ni makna anything dia orang akan bantu. Contoh macam kalau Coach Lee dari segi coach, Abang Am pun sendiri. Jadi anything dia akan feedback balik. Okay, dia rasa perlukan macam gini untuk referee. So kita follow. Sebab dalam JRU tak ada orang yang nak menjatuhkan siapa. Kita nak semua sama-sama naik. Itu yang bagusnya. Jadi dia terima semua feedback daripada kiri dan kanan. Okay, lepas tu komitmen referee sendiri macam kita tengok musim-musim PKP ni ramai dah kurus. Saya pun terkejut kan. Muiznya apa benda semua kan. Tiba-tiba semua slim-slim, lepas tu lari pun berdesuk kan. Okey, alhamdulillah lah. Itu komitmen daripada referee sendiri. Kan? Lepas tu dan juga yang paling penting sekali komitmen daripada pengadil-pengadil senior untuk mengketengahkan pelapis pula. Jadi dekat Johor memang alhamdulillah kita macam Wak Birin sendiri, saya, Veron, Mizan ni kira panggil level yang best yang agak sini lah. Mana kalau masa kita dah sampai lah. Tak payah kita nak nak gagah juga berlari kan.
kalau apa nak pergi ke peringkat kebangsaan ke, katalah tournament ni kan, dia kata okay, ada kuota apa Johor 3 orang contohnya. Tak payahlah nak pergi lagi kan. Kita bagi muda-muda. Itu memang kita sangat-sangat faham. Sebab apa kita bukan nak jadi referee sampai tua. Career path kita tu akan pergi kepada CMO, macam kita kat Johor ada CMO Wakbirin. Kan kita ada pergi pada CC lagi dan sebagainya, educator lagi. Jadi apa yang kita nak, kita punya junior ni, kita punya peringkat level kedua ni untuk diketengahkan pula. So itu komitmen daripada referee-referee yang dah agak senior, alhamdulillah. Sebab apa, kita tak ada rasa apa iri hati sama sendiri, nak naik sama-sama naik. Lepas tu kita angkat orang bawah pula. Itu referee Johor. Okey, lepas tu okey, ada 7 referee untuk 7 referee Johor ni. Of course lah, first kali kita akan perbanyakkan referee muda, macam kita punya program pembangunan kita yang kita rancang. Kerana sekarang ni musim PKP, mungkin banyak yang tak boleh nak lakukan untuk kursus level 1, nak perbanyakkan. Sebab apa? Kita faham kalau kursus level 1 tu 20 orang, 20 orang pergi kursus level 1, dapat 3-4 orang referee yang komitmen pun dah kira alhamdulillah sebenarnya. Dia macam tu. Maknanya kalau 20 tu bukan 20 tu akan jadi referee. Macam kalau kita tengok kita punya pool of referee yang ada level 1 kat Johor ni, lebih dari 50 orang sebenarnya yang ada level 1 kat Johor ni referee. Tapi yang betul-betul kira kalau time Liga Johor dia ada, tournament dia ada, tu dalam lebih kurang 20 orang je. Daripada banyak tu, kurang daripada separuh yang ada komitmen. Apa, bukan ada komitmen tapi dia join team referee betul-betul. Yang betul-betul nak apa, dia nampak dia punya career path dia, new way dalam referee ni, mungkin kurang daripada 10 orang. Tapi tak ada masalah lah. Jadi kalau kita besarkan kita punya pool, so team yang komitmen dia akan jadi besar lah. So target kita. Dan kita akan banyakkan referee muda. Kita cakap start 16 tahun kita akan start develop. Okey. Lepas tu kita pun akan kita punya ni lah, kita punya apa career path pada referee ni kita akan bagi tahu. Sebab apa? Apa yang saya suka cakap kan, apa saya cakap? Penggiat rugby kat Malaysia ni ramai. Sangat ramai. Dan majoritinya player. Kita ada beratus, beribu player rugby. Kalau dia orang ni nak pergi untuk main Malaysia, macam Cikgu Amir, macam apa Abang Ujang apa semua kan, tak apa ramai sangat, berapa puluh orang je player Malaysia yang ada kat Malaysia ni kan. Jadi susah untuk tembus. Tapi kalau sebagai referee, sebagai pengadil, untuk pergi ke peringkat kebangsaan dan mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa tu tak ramai, lebih mudah sebenarnya. Jadi macam saya dulu, kalau still dekat Johor, mana kita main tournament kat Johor je kan, kadang kita nak pakai baju yang lambang bunga raya tu pun segan. Sebab apa, kita ni macam masih di peringkat kampung. Tapi bila kita dah layak untuk berada saraf dengan apa pengadil-pengadil peringkat kebangsaan, dan kita akan pakai dengan pride. Maknanya kita bukan beli, kita dapat benda tu. So kita adalah sebahagian daripada keluarga rugby Malaysia dalam pengadil. Kalau sebagai player mungkin susah nak tembus untuk pergi untuk main kebangsaan, even untuk main negeri pun susah nak tembus. Sebab apa, persaingannya kuat. Kan? Jadi kalau kita pergi sebagai pengadil, dia tak akan tengok pada sizing, dia tak tengok pada kederat. Kadang-kadang apa, fitness tak terlampau hebat sangat pun tak apa, tapi performance dalam padang tu yang dia akan tengok. Macam mana kita manage game. Kan, jadi benda tu semua boleh belajar. Kan, jadi kalau boleh belajar, maknanya career dalam kepengadilan ni boleh bawa kita lagi jauh. Kan, untuk pergi apa tournament-tournament luar negara sebagai pengadil. Jadi kita siapkan apa pengadil-pengadil muda ni, tunjukkan dia punya pathway dia. Dan dengan sistem yang betul, training, rasa tak ada masalah untuk kita perbanyakkan bakat-bakat baru dalam pengadil. So kita pun akan banyakkan CMO. Sekarang kita ada cikgu Pat. Kita ada Wakbirin.
sebagai CMO kat Johor. Kita ada Wak Birin. Jadi macam sekarang ni pun kalau rasa kalau ada khusus CMO lagi, mungkin Veron akan bagi, saya akan bagi. Jadi kita dah stop untuk tiup game kita develop yang baru, ataupun mungkin sebagai setting commissioner kan, CC dan satu lagi R7 yang mana baru kita bincang semalam dengan Cikgu Hamid sekali, dengan Muiz sekali, mana dari segi R&D, mana R&D sebagai pengadil. So benda tu pun kita masih kurang, dan mungkin lepas ni kena banyak duduk dengan Muiz lah kan. Semalam dia jual habis lah kena buat R&D ni. Okey, jadi di peringkat saya itu je yang saya nak share. Maknanya untuk peranan dan fungsi Badan Pengadil Rugby khususnya di negeri Johor, maknanya macam mana program yang kita ada, dan daripada segi pengurusannya yang kita ada, isu-isu yang saya rasa banyak negeri pun sama, ada isu yang sama. So situasi sokongan daripada JRU sendiri, daripada MRU, daripada lembaga, daripada pengarah-pengadil sendiri, dan juga hala tuju kita. So macam kalau kita sendiri dekat Johor, saya pegang satu lah, maknanya untuk kita tembus ke peringkat kebangsaan ke, maknanya benda tu dia perlukan result. Contoh, kalau betul-betul saya rasa referee Johor ni boleh pergi, macam mana pun saya fight juga, walaupun tempat tu tak ada, saya akan cakap okey, referee Johor ni memang boleh pergi. Sebab apa? Kita punya fitness test kita. So CMO pun dah tengok apa semua. Jadi kita akan fight untuk dia. Kita akan fight untuk dia pergi ke level-level seterusnya. Benda tu dia kadang-kadang dia akan jadi agak orang cakap macam balon kiri sikit kan, macam asyik nak melawan je. Tapi yelah, itu saya rasa itu yang terbaik untuk pengadil rugby lah negeri Johor, yang saya Wak Birin, Veron semua ni usahakan. Okey, so saya rasa itu je saya punya perkongsian. Saya serah pada Kila balik. Okay, Kila. Okay, so thank you Hafiz. So kita dah nampak lah kan, so sebenarnya apa perancangan, so apa dia punya, orang cakap masih kita dah nampak gambaran the next 5 years. So untuk match official di Johor ni kita dah nampak dah dari segi programnya, dari segi perancangannya, okey, dari segi macam mana aturan yang akan berlaku. Okey, selepas kita semua dapat kembali orang cakap apa, penggiat-penggiat rugby ni dapat kembali ke padang, kan. Sekarang ni orang cakap kita rindu bau padang lah jawapannya kan. Okey, kan, sangat rindu bau padang. Okey, jadi Hafiz, okey, boleh just nak tanya sikit. Okey, berkenaan dengan program yang orang cakap apa untuk melibatkan pelajar sekolah ni, kan. So bagaimana program itu didokong bersama oleh pihak Jabatan Pendidikan? Macam mana kerjasama yang dijalankan untuk menggalakkan pemain-pemain orang cakap pelajar-pelajar terlibat sebagai match official ni? Sebab bila kita tengok balik match official ni, kalau nak bagi budak yang jadi match official, dia akan ada satu rasa yang macam dia masih budak. Jika dia tengok kan, dia masih budak. Tapi kalau kita tunjukkan balik video yang cikgu pernah kongsi tu kan, yang budak di Hong Kong blow game tu, saya rasa mungkin benda tu boleh dijadikan satu role model untuk memberi keyakinan kepada budak. Macam mana pihak pengadil JRRA dengan pihak Jabatan Pendidikan bekerjasama untuk program tu? Okey, terima kasih Gila. Alright, macam kita dekat Johor, kita bertuah lah pihak JRU, dia tak putus-putus dengan program pembangunan Kaumbi di peringkat sekolah. Maknanya kita ada banyak seket peringkat sekolah.
Jadi dekat situ daripada awal pun adalah platform kepada kita untuk membangunkan pengadil-pengadil muda. Maknanya dia akan start di peringkat sekolah. Kita start dengan ada circuit bawah 12 dulu kan, bawah 15. So daripada situ. Maknanya game untuk dia orang pun tak putus. Dia bukan hanya tertakluk kepada MSSD. Mana MSSD, MSSJ ni kita tahu bahawa kebanyakan pengadilnya ada di kalangan cikgu. So kita boleh nak letak pengadil-pengadil muda. Tapi di peringkat circuit ni, peringkat pembangunan ni, kita boleh slot in dia orang kat situ. Jadi untuk kerjasama dengan JPNJ, mana circuit ni pun dia memang dia link dengan JPNJ, dengan kerjasama JPNJ. Apa yang dah dibincangkan adalah pertama sekali, mana lokasi khusus tu kita akan gunakan sekolah-sekolah yang ada. Itu yang pertama. Kemudian sekolah sekitar situ kita akan berhubung dengan dia punya cikgu-cikgu rugby, coach dia orang untuk menghantar mungkin satu sekolah 3 orang. Siapa yang dirasakan sesuai. Okey. Lepas tu saya lupa nak sebut tadi. Selain daripada referee muda ni, selain daripada peringkat sekolah, kita juga daripada tahun lepas menggalakkan coach-coach kelab-kelab di Johor untuk menghantar calon-calon pengadil muda yang ada dalam kelab dia orang. Kita juga bekerjasama dengan kelab-kelab rugby dalam negeri Johor. Okey. Itu cerita yang lain lah. So cerita dengan JPNJ itu maknanya kita akan buka, kita akan allocatekan dalam kursus tu. Betul lah kalau kita letak kursus tu 20 orang atau 30 orang, maknanya 20% daripada peserta adalah ataupun kadang-kadang masa awal-awal tu kita rancang separuh daripada mereka tu adalah di peringkat sekolah, tapi bila kita memikirkan balik bahawa kita pun perlukan pool referee yang agak senior, dan mungkin 20-30% daripada peserta kursus tu adalah daripada student-student pelajar kita tampat 16 tahun. So itu kita punya sama dengan JPNJ lah. Jadi dari situ kita teruslah dengan coach sekolah tu untuk develop dia orang ni, tunjukkan dia orang punya minat, masukkan dia orang dalam game-game circuit, dan kalau ada potensi kita start dengan local tournament dulu kan. Lepas tu kita akan develop lah. Gitu perancangannya. Okey. Jadi maksudnya kita akan bermula daripada program circuit. Kita akan start libatkan mereka-mereka ni lah, mungkin mula-mulanya jadi AR kan, maksudnya jadi star judges, dan lepas tu baru datangkan minat dan baru ada bro kat tengah. Okey. Jadi cikgu, ada penambahan ataupun ada maklumat-maklumat yang mungkin nak dikongsikan lagi? Okey. Yang boleh membantu pengadil-pengadil yang ada pada hari ini untuk lebih terus ke hadapan kan. Orang cakap susahnya referee Malaysia ni nak masuk Asia Rugby punya panel ni. Kenapa jadi? Kan. Ketandusan kita punya ni referee. Soalan cukup emas tidak juga. Tapi soalan yang selalu ditanya pusing kiri kepada yang baru. Kenapa pengadil saya tak ada? Tak boleh juga begitu. Saya macam ni. Satu, saya tertarik yang program Johor tadi yang melibatkan Form 4. Saya boleh bagi cadangan lah. Kita boleh ambil contoh macam di Jepun. Bila tim training, pelajar sekolah tu yang jadi pengadil. So maknanya kita develop dia punya confidence tu dengan sama dia dahulu. So that one part saya bercadangan lah. Tapi balik kepada soalan menarik, macam ni saya beritahu. Goal kita nak pergi international, kita mesti ada apa? Okay. Kita mesti ada CV kita yang power, resume kita yang power lah. Satu, segi education kita. Bukan education level tu ada. Tapi experience referee dah lama 10 tahun. Contoh. Yang kedua pula, kita mesti ada evidence CMO report, referee performance, dan juga video yang menyokong kita melayakkan ke international lah. Jadi untuk mereka yang nak pergi ke international ataupun untuk local referee nak pergi kebangsaan, siapkan satu CV yang power. Satu education, experience game. Experience game pengadil Liga Johor. So mesti lengkap Liga Johor peringkat sama. Terlibat 6 tahun berada di semi final dan final. Contoh.
di quarter final. Tapi kalau kita tak boleh try and error hantar ke tournament yang besar. Kita tak boleh hantar pengadil ni nak diblet, baru kita nak diblet dekat Piala Agung. Rasa tim Johor pun tak nak kot. Maksudnya macam itulah. Jadi bila kita nak pergi international, kita dah ada membawa satu kekuatan. So produk kita ni orang tak tanya, orang makan sedap. Nak jual keropok dekat Hong Kong, mesti dia akan bawa. Kalau keropok kita orang tengok pun tak lalu, so macam mana kita nak jual? That mean orang tak belanja banyak. Oh ni keropok jenis apa pun tak. Orang makan ambil terus, okay sila ikut terus beli. That is very important. So jadi untuk persiapan kita pengadil, kita mesti lengkap. Untuk pergi ke kebangsaan dahulu. Bila kebangsaan orang confident, tim semua tak tanya, tim confident dengan kebolehan kita, saya percaya tidak jadi susah untuk lembaga pengadil untuk hantar setiap tahun nomination kepada ARPU. Sebab setiap tahun bulan 10 dia akan hantar nomination. Nomination kita dengan apa. Jadi evidence tu ada, so lebih mudah. Itu pandangan saya kira. So bagi referee juga, saya nak bagi saya nak bagi sedikit tip lah. Tip framework kalau kita nak tiup gelangga. Ada 3 benda, senang saja. Yang pertama, kamu melihat apa itu berlaku. You saw what happened, and then they must be clear and obvious, and then they must material effect on the play. So bila kalau ada benda tu, kamu penalize. And then juga, you kena facilitate dekat speed of the game, space yang ada dan contest. Mana bila benda tu berlaku, what the impact offense has on, then you decide what should you do. Sama ada you nak blow ataupun you kena delete. That the key area yang you kena improve and get science dengan pengalaman melalui pertandingan-pertandingan level yang berbeza. Sekolah, kelab, Division 1, Division 2, high performance game. Bila kita kena ingat pusingan awal dengan final game yang berbeza. Walaupun tim yang sama. Kita jangan ingat tim yang sama, pemain yang sama. Itu kita kena lebih berhati-hati. So, the pengalaman, the knowledge, experience itu yang membantu kamu. Ingat 3C. Itu basically. Okay, Kela? Jadi, orang cakap benda-benda yang kita kena perhalusi dan kita kena tengok lah. Dekat mana yang kita kena sama-sama lah. Okay, sebagai penggiat rugby di Malaysia. Okay, because kita, orang cakap sebelum ni, paling ramai berapa jumlah paling ramai yang kita pernah ada sebagai panel di SRB, cikgu? Ni cikgu lah. Jadi yang ramai ni grup Sun lah. Sun, Nick, Komeng, Cep, grup yang akhir ni mulai ramai. Yang terkini saya difahamkan Jeff lah. Yang terkini Jeff seorang. So maknanya kita masih ketandusan lagi lah. So kita kena maknanya bukan MRU sebenarnya. Kalau state bawa ke MRU ni facilitate. Betul. MRU tak boleh jaga pasal dia ground daripada bawah. Pasal tournament MRU tak banyak. Hanya Piala Agung dan juga Nation 7. Tapi di state banyak. Kalau dia ground di state baru sekarang dia tak ada challenge tau. Maksudnya dia tak ada challenge lah. Kita nampak killer je seorang yang boleh tiup. So tak nampak yang lain. So bila kita ada ramai barulah dia punya positif on the selection tu agak challenging sedap. Baru nampak buat sedap lah kan? Nak hantar pun senang. Nak hantar macam Hafiz cakap lah, baru kita boleh challenge. Why not? What your reason? Saya reason pun kita pun nak bagi reason lah. Apa payah? Yalah, betul setuju. So semua orang kena bergerak, bukan satu orang. Kita tak macam saya kata, kita kena kawal benda yang kita boleh kawal. Kalau kita fikir banyak benda yang kita tak boleh kawal, akhirnya walaupun kita tak boleh pergi ARPU, tapi we can give a good referee dekat negara kita, saya pun dah alhamdulillah. So mana rugby tu makin meningkat lah, makin naik. Sama je sekarang, dulu tak ada orang buat online pasal rugby. Bila Johor start, semua orang start. Benda yang baik. Contoh, saya bagi benda yang baik. Contoh yang baik lah. So dia start, benda ni yang kita kena buat. Sama je, bila Johor produce a good rugby, referee. So semua negara akan buat. Perak akan buat, Johor akan buat, Selangor akan buat. Dia dah tahu Johor, takkan Johor dah start, kita tak start. So
mesti dia punya presiden, gua dengar dia dah mula, tak mula ke? Dah, dia akan tanya juga. So akhirnya, that's why kita kena togetherness dalam develop some referee. Tapi jangan biarkan referee bergerak seorang-seorang. Itu isu yang paling ketara sekarang ni. Banyak referee berjalan seorang. Pasal kayu basikal seorang-seorang nak bagi Alah. Padahal union ada good trainer. Tapi trainer tu fokus kepada player saja, tak fokus kepada team. Referee. Itu pandangan saya lah. Tapi jangan pula hashtag cikgu sudah apa ya, hashtag saya pula. Dia orang cakap lepas ni, dia jadi lepas ni kalau katakan team tu training Piala Agong, mungkin ada sesi yang referee pun join the training juga. Yes, betul. Contoh awak nak apply new tactical dekat RAK. Siapa yang akan nonton awak? Kita tak boleh, kita buat asyik punya, buat rupanya tak betul. So kita ada referee, kita tak pakai. So bila 3 hari buat, and then kita simulasikan tactical kita, come bring some referee. So referee tu akan penalize. So referee juga akan confident menyatakan this is the area is obvious. Material impact on the game, so I will penalize it, stop the game. So kita coach kita repair lah. Kita repair on the technical, mungkin kami angle running kat sini, mungkin step kita ambil jarak sikit kan, contoh. Tu pandangan saya boleh bagikan. Because di Jepun dia buat macam tu. Dia ada satu program, saya tak sure apa nama, Sukadara kan betul-betul tempat dia. So dia akan panggil referee, ajar scrum, referee dengan scrum. Referee dengan scrum. So saya rasa benda ni boleh dipraktikkan lah. Kalau Joe dah boleh, Hafiz dah boleh bincang dengan referee Joe, mana new referee, now new referee. Kalau referee baru, kita kena ambil juga. Macam mana kita nak counter bermain dengan referee yang straight forward dekat law, kan? Kita tak boleh. Tapi kita nak lawan referee, akhirnya kita forget about our tactical. So kita train dengan referee macam tu. One of tactical, macam mana kita hadapi pemain referee yang macam ni. So dia ada timbal balik benda yang baik sebenarnya. Saya mencadangkan that is part of the program team. Hari ini kita akan bersama referee. So do everything your tactical, let referee decide. And then kita counter dengan referee tu, macam mana nak improve our tactical dengan law of the game. Will be advantage for our tactical. Itu pandangan saya. Setuju? Kan? Jadi bila simulation tu dengan referee kan? So referee yang nak contoh, referee tu terpilih untuk senarai referee Piala Agong. Jadi dia pun boleh training sekali. Dan saya percaya referee tu akan tanya kepada pengadil yang lain juga. Saya ada satu senario. So akhirnya benda itu akan dibincangkan dalam grup pengadil. Baik. Jadi benda itu akan dapat, bila dia dapat feedback ni, dia akan bagi balik feedback pada tim tu. So akhirnya bila dia bermain, area tu dah betul dah. So dia dah betul. What's the balance out of achievement of the players? What we try to achieve in the game. Macam tu, balance out. So safety area okay, material impact okay, what positive play, let it go. Macam tu. Okay. Itu pandangan saya. Terbaik. Mungkin ni idea untuk coach juga. Idea untuk coach Piala Agong juga. Jadi boleh bekerjasama dengan lembaga pengadil negeri kan, untuk invite pengadil pun join sekali training, buat fitness, dia pun kena buat fitness juga. Betul. Kan. Saya setuju. Saya menyokong usaha ni. Okey, insyaAllah. So dalam ni pun kita ada jurulatih negeri, kita ada Coach Amrizal, kita ada Coach Nini Yofa. Jadi mungkin dia ternampaklah benda tu. Selama ni itu ada sedikit kekurangan yang boleh kita buat penambahbaikan untuk kebaikan bersama. So both parties akan dapat dia punya benefit. Okay, so Hafiz ada apa-apa lagi penambahan dari maklumat terkini ataupun orang cakap apa berkenaan dengan pengadil Johor ni? Jadi macam mana dia punya orang cakap apa penglibatan kan? So ada tak sebelum ni kita dah kejohanan luar negara mana yang kita pernah hantar daripada Johor? Mungkin boleh kongsi sikit? Okey, macam dekat Johor ada satu benda yang saya tinggal tadi. Selain daripada kita kerjasama dengan pihak-pihak negeri lain, contoh macam dengan Kuala Lumpur atau Negeri Sembilan, Komeng sendiri. Selain daripada kita kerjasama dengan tu untuk kita pertukaran pengadil, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak luar daripada Malaysia. Contoh itu yang ada beberapa tournament yang luar daripada Malaysia,
yang mana pengadil negeri Johor dia di-invite secara terus. Jadi contoh macam yang bila kita hantar pengadil di Bali 10, lepas tu di Phuket, makna kerjasama tu adalah secara terus antara pihak penganjur kejohanan di luar negara tu kepada Johor Rugby Union. Tapi macam mana pun segala pengurusan ni kita akan tetap tertakluk di bawah ni lah lembaga pengadil rugby Malaysia. Makna walaupun kita dapat invitation secara terus tapi tak boleh langgar lah kita punya induk kita. Makna kita ada kita punya pengarah pengadil rugby Malaysia, kita ada kita punya set of lembaga, dan juga untuk kita hantar pengadil ke luar negara yang mana kita di-invite secara terus tu pun kita perlu dapatkan juga kelulusan daripada lembaga pengadil rugby Malaysia. Makna kita mencalonkan, contoh kalau tournament katalah di Indonesia katakan, makna penganjur kejohanan tu dia berhubung dengan pengadil rugby Johor, berhubung dengan kita untuk jemput pengadil kita ke sana. Jadi kita mencalonkan siapa? Kita calonkan tu untuk kita hantar perlu juga kelulusan daripada lembaga pengadil rugby Malaysia. Dia kata okey, dia ni boleh dan baru boleh. Sebab apa? Walaupun kita pergi atas nama katalah invitation tu kepada pengadil rugby Johor, tapi dalam sama kita juga bawa image Malaysia kat sana. Jadi perlukan kelulusan juga. Itu yang pertamalah. Dan juga dalam masa yang sama, kejohanan kita dekat Johor ni, kita juga invite pengadil-pengadil daripada luar Malaysia. Itu kita punya twinning program lah. Makna tournament dekat contoh Indonesia, dia invite kita untuk ke sana, di mana semua costing daripada kita lah setelah dapat kelulusan daripada pihak lembaga pengadil rugby Malaysia, setelah berunding apa benda semua. Dan sama-sama bila tournament dekat Johor, kita invite dia orang pula sebagai pengadil. Itu kita punya usaha sama dia macam itu. Termasuklah dengan Singapura yang mana 2 tahun lepas sebenarnya kita dapat invitation untuk Liga Singapura masa tu. Tapi kita tak pergi sebab kita sendiri pun pack dengan kita punya liga masa tu. Mana tak cukup. Makna kerjasama tu wujud sama ada dalam Malaysia maupun di luar dari Malaysia. Kita bina hubungan macam itu. So yang itulah kita punya kita punya gerak kerja kita untuk kita bangunkan referee kita, bagi dia orang semangat. So dia orang ada target kan. Dia orang ada target nak pergi mana gitu. Okey, peluang untuk keluar. Okey, so saya open kepada yang ada pada dalam yang hadir pada hari ini dalam kita punya Zoom ni, ataupun mungkin ada soalan-soalan daripada Facebook untuk kedua-dua orang panel kita pada hari ini. Jika ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan, boleh unmute dan boleh tanya terus. Okey. Kalau segan nak tanya, okey. Cikgu Hamid, untuk cikgu lah. Mungkinlah nak tanya sedikit nasihat kan. Kita dengan advancement of technology, kita ada video, kita ada gambar, dan kadang-kadang benda tu membantu kita, dan tapi pada masa yang sama untuk referee ni kadang-kadang benda tu boleh backfire lah. Macam akan adalah soalan-soalan daripada peminat, daripada player sendiri, kenapa call ini salah, kenapa ini betul. So pada pandangan cikgu lah, mungkin sedikit nasihat lah kepada para pengadil terutamanya yang baru nak naik ni, macam mana dia nak handle masalah-masalah tu dekat social media tu. Adakah dia orang perlu jawab ke ataupun tak perlu ke, biar je ke, macam mana? Sebab setiap apa yang dibuat tu akan memberikan kesan dan juga impact lah kepada mutu kepengadilan dekat Malaysia ni. Cikgu. Soalan yang paling menarik lah sebenarnya. Kalau kita tengok webinar baru ni bersama pegawai media kan, doktor sahabat kita kan lah. Dia dua benda je. Yang pertama, kalau kita jawab, dia tidak mendatang keuntungan untuk sukan rugby, it's better kita jangan jawab. Because interpretation
walaupun benda tu jelas tapi tetap berbeza antara coach dengan referee. Apa yang paling baik ialah kita ambil kita duduk itu aspek positif lah. Kalau betul kita buat satu keputusan yang salah, maksudnya kita tak boleh buat repeated infringement lah. Kesalahan yang sama, senario yang sama. So kita kena accept dan improve. Keyboard membuat benda yang sama 2 kali lah. Tapi Wikipedia tu semua orang tulis huruf A. Semua orang sebut huruf A sama tapi semua orang tulis lain-lain. Itu kita kena ingat. So jadi kalau kita menjawab dia menguntungkan untuk Sukan Rugby, kita jawab. Kalau kita jawab tidak menguntungkan Sukan Rugby, dia lebih memanjangkan lagi permasalahan pada Sukan Rugby, is better silent, then you must do something different kepada benda yang sama. Itu saja bagi pandangan saya lah. Itu soalan. Kalau bukan media is sebab bukan ada satu post yang sebenarnya lah untuk kita jawab. Because sebenarnya setiap game tim berhak untuk menghantar report kepada director of match official ataupun CMO ketika. Saya ambil pengalaman saya semasa di Sukan Asia ketika Jepun lawan dengan Hong Kong lah. Kami tim match official telah berhadapan dengan tim Hong Kong dengan evidence lah. So evidence tu bukan salah tapi segi knowledge of the game lah. Tapi what the MO ketika itu yang bertanggungjawab, dia menerima semua apa yang diberi, then they will look into the next game. This will not happen lah. Because sometimes dalam game bukan semua benda kita boleh kawal. Tapi kita menerima tetapi mesti ada action plan. Tapi kalau kita menjawab, dia tidak akan boleh menjelaskan benda memuaskan hati semua orang lah. Tapi kita kena ambil. Kita kena terima dahulu dan bincang dengan all the expert yang boleh membantu untuk memberi kebaikan. Kita kena ingat, kalau jawapan kita memberi keburukan kepada Sukan Rugby, jangan jawab. Saya berpandangan dalam media lah. Ingat balik, sebut semua sama. Tapi cuba suruh tulis. Itu sahaja. Kita kena ambil kat situ, kita jangan luput. Itu pandangan saya. Okey, kan. Ini unik ni kan. Sebut semua sama. Tapi bila tulis ada yang panjang, ada yang pendek. Kan. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi orang cakap kita belum tentu lagi kita mampu untuk memuaskan mana-mana pihak. Kan. Jadi kalau nak buat komen or everything, gunakan kesaluran yang betul. Betul ya. Kan. Gunakan kepada saluran yang betul. Jadi kepada yang hadir pada hari ini, kita ada lebih kurang dalam dekat 30 orang ni. So ada apa persoalan? Ni banyak pengalaman ni. Kedua-dua ni bukan biasa-biasa ni. Saya nak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Cik Komeng. Okey, ni Cik Raimi. Cik Raimi. Baik, Hafiz, saya tertarik dengan satu action plan tentang pembangunan pengadil untuk pelajar-pelajar sekolah, terutama sekali tingkatan 4 lah. Yang pertama saya nak tanya, bila pelajar tahun 4 ni diberi kursus level 1 dan mereka berjaya mendapat sertifikat level 1, ada tak action plan dia untuk coordinate diorang ni? Contoh dia, pelajar sekolah ni ramai, Johor ni besar. Macam Johor Bahru, daerah Kulai, satu orang koordinat untuk pelajar-pelajar ni. Mersing, Pontian ke, Persipara Renggam ke kan. Pelajar dia mungkin ada 10 orang yang lulus level 1 ni, ada seorang koordinat untuk monitor dia orang ni. Ada ke tidak action dia macam tu? Okey, terima kasih Komeng. Right. Macam pelajar-pelajar sekolah ni, dia pun lebih kurang sama macam kalau peserta daripada yang senior, maknanya kalau dia orang katalah ada 10 orang, kita tak boleh expect 10-10 ni untuk pergi menjadi referee yang ada komitmen sebagai referee. So macam sama juga, maknanya kita just trigger dia punya selama ni macam kita dulu pun, macam saya sendiri pun masa tengah shock nak main, kita tak fikir pun pasal apa boleh jadi pengadil ni apa benefit dia, boleh sampai tahap mana, macam mana peranan pengadil dalam padang. Maknanya kalau badan kita kecil pun, besar mana pun player tu kan, yes sir, dia ikut je, kita keluar kat kuning pun tak ada tumbuk kan.
Jadi benda-benda ni kalau apa student ataupun yang baru tengah eager nak main, dia tak nampak perkara-perkara ni. So untuk level 1 kursus tu, maknanya untuk kita trigger dia bahawa okey, dalam rugby ni bukan sebagai player je, tapi ada pathway sebagai pengadil. Sampai ke mana, sampai level mana dia boleh pergi. Itu kita trigger dia kat situ. Jadi bila dia orang dah ada CJ tu, kita pun tak expect dia untuk join betul-betul setiap tournament sebab dia orang pun terikat dengan, kalau bawah 18 ni dia orang masih ada parents dia orang yang perlukan kebenaran. Kalau kat asrama ada warden, ada apa benda semua. Jadi kita bebaskan macam tu dulu. Cuma kalau ada tournament setempat di kawasan berdekatan, pada ketika itulah kita contact dia untuk at least dia datang sebagai AR, datang kita together bersama, kita bercerita dengan dia, kita create minat dia. So target dia orang ni, first kali of course lah kita akan try dia siapa yang berminat untuk dekat circuit. Tapi targetnya bila dia habis sekolah dia, makna kita boleh gunakan dia orang ni. Itulah bukanlah guna, tapi kita boleh expose, tarik dia sebagai dalam betul-betul team core pengadil kita habis sekolah. Tapi pendahan tu daripada awal. Sebab apa? Untuk kita, yelah macam kalau umur dah 25, dah 30 baru nak ambil level 1 kan, kadang-kadang boleh pergi tapi tak boleh pergi jauh sangat. Setakat level Malaysia je nak pergi Alfu tu, kalau cikgu ambil boleh lah 40 tahun boleh pergi lagi. Tak semua orang boleh macam itu kan. Jadi itu perancangannya. Kita expose daripada awal trigger, so kita simpan data dia orang ni. Once dia dah habis sekolah, kita tengok dia sambung belajar dekat mana ke benda semua. So dari situ kita akan tengok macam mana kita boleh engage dengan dia ni in future. Itu perancangan kita lah. Macam mana dia ada badan ataupun ada badan yang monitor pelajar-pelajar ni nantilah. Sehingga dia habis sekolah nanti. Mana dalam monitor tu maksud saya monitor tu bukan memang pelajar ni ditakluk di bawah kursus sekolah dan juga kursus ibu apa. Kalau nak pergi mana-mana pun kan. Mana kita just monitor saja. Kalau ada tournament dalam yang Hafiz sebut ni dalam kawasan, kita boleh panggil dia sebagai AR dan tajaj kan. So maknanya dia adalah yang monitorkan juga pelajar-pelajar ni. Okey. Itu sajalah. Terima kasih Encik Hafiz. Macam dalam kita punya JRRA, kita punya Persatuan Pengadil Rugby Negeri Johor, mana daripada segi jawatankuasa dia, semua data kita punya setiausaha pegang. Pegang. Lepas tu exco kita dia ada dia punya, kita dah bagi bidang tugas lah. So untuk yang pelajar ni, setakat ni kita belum tubuhkan satu unit khas di bawah jawatankuasa kita. Sebab belum ada lagi pun. Tapi kita akan letakkan dia di bawah pembangunan. Pembangunan ni di bawah Veron. So once dah ada dia ni, mungkin Veron akan monitor lah. Mana akan ada satu unit Veron, dia monitor pembangunan, untuk ada satu lagi sub unitnya untuk pelajar-pelajar sekolah. Itu perancangannya. Okey. Satu perancangan yang bagus dan JRI. Itu sajalah soalan dari saya. Terima kasih gila. Back to you. Ya, terima kasih Cik Raimi. Okey, atas soalan tadi. Jadi ini adalah perancangan. Okey, macam mana kita nak exposekan dia peringkat awal. Okey, macam mana nak datangkan minat. Okey, mungkin juga di masa dia di tingkatan 4 tu mungkin kita tak keluarkan lagi level 1 untuk dia. Tapi mungkin ada pre certificate untuk melayakkan dia boleh sekadar memegang bendera. Kan, dengan kejohanan-kejohanan dan permainan-permainan yang terpilih di peringkat sekolah. Dan mungkin kejohanan tu pun kejohanan yang orang cakap might be untuk mendatangkan minat. Dia bukan high intensity punya tournament. Bila high intensity ni Kang, takut Kang itu je lah kali terakhir dia pegang bendera. Lepas tu dia dah tak pegang lah. Betul cikgu? Betul saya boleh share pengalaman saya bersama Cikgu Raja lah. Ketika itu saya buat level 1 untuk budak perempuan SMS. Dan tournament dia orang, budak-budak ni jadi AR. Okey. Tu antara yang pernah saya lalu lah buat yang kali pertama budak. Benda ni berlaku bis. Benda ni berlaku. Dan bila dia orang training, the senior ni dia jadi pengadil. Itu pernah berlaku di sekolah saya Selangor.
So saya rasa benda ni dah buat cuma kesenangan yang macam Johor nak buat, teruskan. So let them, dia kalau dia nak tiup pun kiri kanan ada senior. Jadi dia kiri kanan dia di sini. So jadi confident. So benda-benda tu banyak dia boleh belajar. Senior boleh kawal kiri kanan, jadi di tengah. So every aspect on the safety flag keluar. Contohnya lah. So kita prevention awal. Untuk flag keluar, tak kisahlah. Kalau dia miss lagi awal kita flag keluar bagi saya. That salah satu benda yang awak boleh praktiskan untuk newcomer from Form 4 lah. Tapi kita kena ingat punca kuasa garis panduan tu kita kena lebih jelas. Bukan berhati-hati, lebih jelas dan mudah kita involvekan mereka dalam sukan rugby. Itu pandangan saya, Bis. Baik. Okey. So ada soalan lagi. Nampak Abang San macam dia onkan mic macam ada soalan nak tanya tu. Tak ada, tertekan. Tak ada. Oh, tertekan. Baru nak start jogging lah tu. Okey. Tak ada. Okey. Okey. So ada soalan. So ada soalan lagi? Mungkin ada soalan terakhir. Okey. Bis. Satu lagi soalan, Bis. Okey, berkaitan dengan ni lah. Kita kan ada pembangunan sukan rugby di Johor pun bukan setakat untuk lelaki tapi juga perempuan. So apa plan JRU berkaitan dengan referee perempuan lah, sebab kemungkinan boleh selaras dengan kelahiran para jurulatih perempuan, pasukan perempuan. So any plan untuk JRU pengadil perempuan? Okey. Terima kasih Muiz. Macam sekarang dekat Johor pun ada 2-3 orang pengadil perempuan. Cuma kita nak develop dia tu, proses dia tu agak panjang sikit. Tapi kita tak berhenti setakat tu lah. Kan? Sebab apa, ada 2-3 orang di kalangan guru. Untuk kita akan banyakkan lagi. Even kalau kursus-kursus pun kita menggalakkan peserta-peserta daripada wanita. Cuma dia orang ni tak semuanya yang akan involve sebagai pengadil. Apa yang kita buat sekarang, kita bekerjasama rapat dengan Cikgu Lokman. Cikgu Lokman dia in charge of team wanita rugby dengan Hendra semua ni kan. Maknanya dia ni ada dia punya tim-tim sekolah. Benda yang sama kita buat. Maknanya kalau ada kursus nanti kita akan approach coach-coach tim wanita ni untuk hantar player-player wanita dia ke kursus level 1. So dari situ kita akan dapat kita punya pool of kita punya pengadil wanita. Macam sekarang ni dalam Johor ada 2-3 orang pengadil wanita yang memang aktif. Maknanya kalau tournament tu dia ada. Cuma ialah ada yang boleh lepas salin kan. Jadi tapi tak apa, dia akan buat comeback. Dia cakap habis ni kan dia akan buat comeback dan okey lah kan. Kita pun happy, kita pun tak expect banyak tapi semangat dia orang tu ada. Jadi untuk kita grow dia orang ni akan ada programnya, dan juga dari segi pembangunan untuk memperbanyakkan pengadil-pengadil wanita ni pun ada programnya. Salah satunya memang kita bersama rapat dengan coach-coach tim wanita di peringkat sekolah. Sekarang ni banyak kan tim wanita dekat Johor ni peringkat sekolah. So kita kerjasama macam itulah dengan diorang. Okey Miss, tu. Okey. Jadi kita pun dah hampir 2 jam sebenarnya. Okey, bersiaran langsung di sini. Jadi saya rasa kita orang cakap dah sampai di penghujungnya lah. Okey, jadi sekali lagi, okey, kami dari Kesatuan Rugby Negeri Johor mengucapkan terima kasih. Okey, beribu-ribuan terima kasih kepada Cikgu Hamid. Okey, di atas kesudian untuk berkongsi pada hari Ahad ni. Patutnya hari Ahad ni relax, patut tengok game All Black kan. Tapi disebabkan passion dan minat dan juga tanggungjawab, responsibility kepada sukan itu sendiri, jadi setuju untuk berkongsi pada hari ini. Dan juga kepada Hafiz yang busy kan. So busy, orang cakap apa? Busy dengan program vaksin beliau. So siapa yang tak ada vaksin di negeri Johor lagi,
Yang tak ambil vaksin lagi boleh bagi nama dekat Hafiz. Okey, untuk meningkatkan kadar vaksinasi di negeri Johor untuk memastikan Johor beralih ke fasa 2. Okey, saya tak ada mempromotkan siapa-siapa tapi untuk memudahkan proses. Mungkin ada lagi yang sedang menunggu. Tarikh masih belum lagi. Jadi saudara Hafiz boleh bantu. Jadi terima kasih Hafiz di atas kesudian untuk berkongsi pada hari ini berkenaan dengan hala 7 match official di negeri Johor. Jadi yang baik tu semuanya datang daripada Allah SWT. Yang kurang tu datang daripada kami sebagai penganjur program pada hari ini. Jadi kita harap semua berhati-hati dalam keadaan yang kita masih belum menang lagi. Semua kita kena beringat, kita ingat sesama kita yang mana wabak ini masih ada. Masih berada di persekitaran kita. Jadi kita berhati-hati, kita jaga SOP, insya-Allah sekembalinya fasa-fasa yang orang cakap dah masuk fasa 2, dah masuk fasa 3, insya-Allah sukan rugby ini akan dikembalikan semula untuk kita beraksi di padang yang dijangkakan pada bulan Disember ini. Nantikan kejohanan-kejohanan yang akan dianjurkan pada bulan Disember. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Hamid, terima kasih Muiz, Bang Am, Puan Birin.